was a foolish little child. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could take it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand the famous line about a day I face in time. Cause now I've got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, if I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, all grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. I'm all grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. I will use every chance I get to make you smile. Whenever I'm around you, now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me. The number one for me. The number one for me. Oh, oh, number one for me. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Selamat malam. Yang mana yang baru masuk, boleh-boleh lagi share untuk anda semua. Saya nak bawakan hari ni kita dah bersiaran dah lebih berapa hari dah ni, dan mungkin dah jadi macam satu fenomena pula sekarang ni. Alright, selamat datang ke live Fahmi Ramli Channel. Fahmi Ramli Channel macam tu kita akan bersama-sama dengan saya, iaitu Fahmi Ramli, seorang peguam syar'i
yang telah beramal lebih pada 5 tahun untuk nak berkongsi pengalaman, nak bercerita, nak membantu khasnya. Saya nak bantu untuk bagi kefahaman kepada golongan wanita yang mana ada masalah dalam rumah tangga, yang dalam tempoh PKP ni mungkin dia ada isu kekeluargaan, isu-isu berkaitan dengan mahkamah syariah, kena pukul ke, nafkah ke. So banyak sangat persoalan-persoalan yang ditanyakan kepada saya. Jadi membuatkan kita nak sentiasa live, nak bantu, nak bagi maklumat seboleh mungkin lah kita bagi tahu. Tapi dalam minggu ni kita just nak santai sikit dulu. Kita nak bagi attract kita punya follow wanita lah. Follow wanita, ibu-ibu tunggal, orang-orang semua ni, wanita-wanita yang menonton ni, supaya dia ada satu inspirasi lah, satu inspirasi untuk dia bangkit, supaya dia tahu apa hak dia. Sebab banyak yang wanita yang PM saya yang tanya soalan ni macam-macam. Ada isu-isu yang berkaitan dengan paling banyak sekarang ni isu berkaitan dengan tak dapat nafkah. Itu adalah salah satu isu yang sebenarnya bukan baru, tapi benda ni dah bila dah jadi PKP ni, jadi banyak pula isu yang macam ni, dan akhirnya yang menyebabkan saya rasa macam satu tekanan yang cukup tinggi dah sekarang. Betul tak? Jadi semua yang menonton pada malam ni, semua ni, Assalamualaikum tuan, selamat malam. Waalaikumsalam. Semuanya sedang menonton dan menunggu saya sebenarnya. Termasuklah dengan mama saya sendiri pun. Marihan Burhan, Stand by you. Macam lagu pula kan. Stand by me. Okay. InsyaAllah malam ni kita akan bersama dengan seorang, kita panggil seorang ustaz lah. Ustaz lah kan. Saya bukan ustaz. Tapi kita nak bawa seorang ustaz, nak bagi perkongsian, nak bagi tahu dalam Islam ni sebenarnya, kalau anda boleh baca saya punya copywriting kat atas tu, saya tulis kata apa? Islam, kalau kita sebagai seorang Islam, kita percaya kisah bagaimana Hawa diciptakan oleh Allah SWT daripada rusuk. Sebab Nabi Adam masa di dalam syurga, Allah tengok dia sorang-sorang sunyian macam tu. Jadi Allah ciptakan Nabi Hawa daripada rusuk kiri Nabi Adam. Allah tak ciptakan wanita ni ataupun Hawa daripada tapak kaki ke, ataupun daripada ambil kepala ke, tanah kepala ke, kan? Dia hanya diciptakan daripada rusuk. Jadi maksudnya nak cerita tentang apa? Rusuk ni pun maksudnya penting lah kan. Bukan tak penting bahagian yang lain, tapi nak tunjukkan equal, maksudnya sama. Maksudnya kalau kurang ini, maksudnya kita akan jadi lembek. So maksudnya wanita ni dia perlu ada sebagai seorang pelengkap kepada seorang lelaki. Maksudnya kita perlu melindungi rusuk kita. Allah tak ciptakan daripada kepala untuk dijunjung, ataupun diciptakan daripada kaki untuk dipijak, tak. Jadi saya nak terang bab ni pun agak sukar sikit sebenarnya, sebab yang ni berkaitan dengan keagamaan ni, kita kena bagi orang yang betul lah sikit kan. Baguslah kan malam-malam macam ni kita dengar dulu tazkirah ke, tapi dalam masa yang sama saya nak bantu anda. Saya nak bantu anda juga nak jawab beberapa persoalan, siapa-siapa yang ada perkongsian ataupun ada isu yang nak ditanyakan. Saya boleh bantu anda untuk jawab soalan-soalan tersebut, insya-Allah. Jangan risau, kita akan ada sesi Q&A. Anda nak tanya kepada tetamu saya ke, ataupun anda nak bertanya kepada saya sendiri ke, tak ada masalah. Okay, tak apa, kita bagi kita punya tetamu ni rehat dulu, dan saya nak tunjukkan saya ada satu soalan sebenarnya saya nak nak bagi tahu. Jadi soalan ni menarik tau, sebab satu perkongsian saya tak boleh tunjuk lah sebab dia agak private, tapi saya akan bacakan kepada anda tentang seorang wanita ni. Dia bertanyakan kepada saya agak panjang. Dia kata macam ni: saya seorang isteri bekerja shift, saya ada 3 orang anak perempuan, suami saya pun bekerja shift juga. Masalah saya mungkin tak teruk sangat, tapi saya betul-betul perlukan nasihat yang betul. Okay, baik, boleh dengar? Semua orang macam dalam ni, cuba bagi respon sikit. Berapa orang yang rasa macam dia ada gangguan bunyi ke, ataupun dia ada macam suara saya clear, ataupun dia nampak saya macam hari ni lebih bercahaya ke?
Nampak saya lebih ada nur pula ke? Saya nak ada komen sepanjang tempoh sesi kita berlangsung ni. Saya benarkan untuk anda semua untuk nak berkomunikasi ataupun melentarkan komen ke ataupun apa-apa. Dan saya mengalu-alukan kalau ada macam, sebenarnya saya silap semalam kan, ada beberapa hari lepas ke? Hari betul lah semalam kot. Sebenarnya ada orang tegur, tu yang ada gambar marah tu. Rupanya ada apa? Ada gangguan. Ada gangguan suara tu sebenarnya kan. Saya tak perasan sebab saya tak baca tu. Jadi saya nak dengar. Okey. Terima kasih Puan Nur Hayati Hassan. Clear. Ni Puan Nur Hayati Hassan dia kata clear. Zubaidi Muhammad Zahril pun boleh kata clear. Okey. Alright. So terima kasih pada semua. Saya sambung sikit lagi sebelum saya jemput pada tamu kita ni, saya nak jawab satu persoalan ni. Bukan jawab lah, saya nak kongsi lah cerita dia sebenarnya. Suami saya pernah kantoi dengan saya banyak kali, dia menyimpan video lucah dalam handphone atau pendrive. Saya dah tak tahu nak tegur macam mana. Saya juga pernah jumpa mesej dia dengan seorang walaupun bukan full conversation, tapi saya rasa dia tengah mesej untuk dapatkan pelacur. Apa yang merisaukan saya ada 3 orang anak perempuan. Saya takut bila saya kerja malam andai kata dia tak dapat kawal nafsu. Alright, so long story short, dia seorang wanita ni bertanyakan saya, perlukah saya bercerai? Dia tak pernah pukul saya cuma bila dia kantoi dia akan marah-marahkan dan pernah ugut untuk pukul. Okay, itu dia punya penceritaan. Alright, so isu macam ni kan, saya rasa bukan isu yang baru, tapi isu yang kita selalu dengar dan selalunya benda yang macam ni yang menjadi masalah yang berlarutan dalam masyarakat. Tambah-tambah sekarang ni kita dah masuk zaman ni pun zaman fitnah. Zaman fitnah ni maksudnya zaman yang ada banyak sangat ujian dengan maksiat ni berlaku hanya di hujung jari sahaja. Jadi kita bimbang perkara-perkara ni dia akan lebih meluas. Dan apa yang berlaku, tengok kepada seorang yang berceritakan kepada saya tersebut. Sampai ada satu tahap dia terpaksa untuk nak menerima perkahwinan ni, dalam masa yang sama dia tidak meredai. Jadi dia tanya kat saya apa patut dia buat, nak bercerai ataupun tidak. Sebenarnya jawapan ni mudah je. Jawapannya adalah dia perlu tanya kepada diri dia. So setiap wanita yang ada dalam masalah rumah tangga ni, dia perlu fikirkan, dia perlu tentukan sendiri. Dia nak teruskan perkahwinan ataupun dia nak mengambil keputusan untuk pisah. Dalam Islam pun, kita tak adalah sampai satu tahap Allah kata macam haram hukum dia nak bercerai tu. Sebab tak ada macam tu. Hukum untuk bercerai ni, dia jadi berbeza-beza. Dia ada harus sebab bercerai, ada disebabkan wajib untuk bercerai, ada juga haram untuk bercerai. Jadi kalau dah sampai tahap memudaratkan kepada diri kita, anda tentukan sendiri. Adakah meneruskan perkahwinan tu adalah satu perkara yang baik, anda boleh teruskan, tapi kena ada usaha untuk memperbetulkan. Okay? Tapi kalau macam contoh kita dah tak tahan, kita dah tak boleh pergi dah dengan perkahwinan tu, anda boleh buat tuntutan. Itu mudah je. Anda sendiri kena tentukan sebenarnya. Okay? Alright. Alright, saya rasa cekinya tetamu saya dah ready dah. Okay, berapa orang semua yang dah ready? Saya nampak semua yang dah macam bersedia. Tetamu kita pun nampak macam dah bersedia dah. Okay, alright. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan tetamu saya pada hari ini, Da'i Luqman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sihat Luqman? Lama tak jumpa. Alhamdulillah sihat. Ni Tuan Khairul Fahmi kita sihat kah? Ya, sihat Da'i Luqman kita. Lama tak jumpa tau. Itulah. Cakap berapa lama tak jumpa, macam pernah jumpa. Ya, memang pernah jumpa. Memang selalu jumpa. Apa last time kita jumpa tu bila? Waktu kita pergi tengok wayang sama-sama tu kah? Rasanya lah kot. Lama dah dulu tu. Lama. Diploma gitu bah. Lama. Okey, buat penonton yang menonton malam ni. Sebenarnya saya dengan Da'i Luqman ni adalah kita panggil apa? Membesar 5 tahun bersama lah senang cerita. Schoolmate. Satu dorm. Kalau saya ketua asrama, dia adalah bendahari. Lama dah. Ya, lama dah semua tu. Ni apa Fahmi kat sana hujan tak?
Tadi guruh jugalah. Wah, kat sini dah hujan ni. Nak hujan. Dah Hmm. hujan lah, tengah dah hujan. Hujan. Sama lah. Tu Tadi yang pun. asalnya pakai earphone tapi earphone tak boleh nak connect pula dekat ni. Tak payah. Tapi Dah nak clear. tanya, dah clear lah. Tak nak Clear. tanya apa macam mana buat apps awal-awal yang buat intro nampak lawa gila. Kena belajar ni, kena belajar. Yang ni rahsia sikit, kalau nak tahu kena DM. Kena DM. Kena bayar kena tanya tu dulu. Ya biasalah musim-musim PKP ni tak kena bayar tak. Musim-musim PKP ni duit kering sikit. Lah, benda-benda macam tu kot. Okey. Okey. Cuba cerita sikit, macam mana dulu boleh tiba-tiba teringin nak masuk da'i tu? Tak, kita tak teringin saya dah nak masuk. Tak teringin? Nanti macam mana? Ni cerita betul ni, Kita tak teringin pun nak masuk. Pasal sejarahnya tu dulu pernah masuk pergi audition Imam Muda musim ketiga. Pergi masuk tak dapat sampai second stage je kot. Lepas tu tak dapat. Lepas tu lepas nikah tu isteri lah isteri dia kata BP lah masuk audition ni, ada audition da'i dia kata. BP lah masuk, try kan. Kita pun waktu tu baru awal-awal kahwin. Biasa lah. Apa saja hasrat isteri tu semua kita penuhi tu. Kita pun pergi lah audition dengan niat nak membahagiakan, nak menyukakan hati isteri kita ya lah. BP tu dia melekat dapat rezeki. Sebelum tu yang sekarang benda tu, Da'i Luqman kerja sebagai apa? Sebelum tu jadi sebagai pembantu pegawai S27 untuk ni JAKIM dekat kerja dekat bahagian agama dan kaunseling Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang, IPK Penang. Bakar lah time tu kan? Dulu bakar IPK tu. Lepas tu dah kata dah sekarang ni pun orang kata kita dah banyak komitmen kita tu dekat KL. Lepas tu kita pun dah banyak komitmen kita tu lebih kepada media dengan juga dakwah ni. So lepas tu kita pun ambil keputusan lah sembang-sembang dengan dengan ketua jabatan semua. Mereka pun bagilah pelepasan. Tak apalah, kita berhenti kerja. Sekarang ni buka pusat pengajian Quran dekat Bandar Tusin On. Sekarang aku start dengan tu lah. Pusat pengajian Quran dekat Bandar Tusin On, dekat Ceras lah. Dekat Ceras lah. Pernah pergi lah. Allah, dulu kalau untuk pengetahuan semua, dulu pun saya biasa duduk kat Kuala Lumpur juga. Sebelum saya jadi pengawas RI ni, saya adalah selain budak-budak chambering, saya juga adalah dispatch. Pernah jadi dispatch? Woi, padu. Iyalah. Macam-macam pengalaman ni. Jadi kalau takat jalan-jalan kat KL tu, insyaAllah lah. Tak pakai Waze pun boleh tahu lagi lah. Tapi kalau dah berubah banyak sangat, sekarang ni memang susah lah. Dah susah dah. Sekarang ni macam-macam dah. MRT dengan pembinaan jalan semua tu. Jadi confuse sikit lah. Berapa lama dah buka pusat pengajian Quran tu? Kiranya dah masuk da'i 5 tahun. So 5 tahun lah. Mula isteri buka dulu. Dia start dulu. Dia orang kata macam founder lah. Lepas tu kita dah kahwin dengan dia. Sama-sama teruskan lah. Dengan pusat pengajian Quran tu. So bila mana main PKP ni, pusat pengajian Quran kita pun tutup. Pasal di ni lah orang kata kita stop Ustaz, hold sekejap. Kita tangguh Ustaz pengajian tu. Tak apalah. Tak buat pengajian online? Tak buat pengajian online ke? Payah. Tengok macam kita sekarang sembang pun dengar putih-putih dia tak? Dengar clear lah. Dengar clear tau. Kita dengar macam kita cakap. Bila kita bercakap, dia dengar kat sana slow kan. So macam tu dia macam payah sikit bila kita nak dengar. Tambah-tambah kalau kita nak mengaji Al-Quran ni, kita nak dengar makhraj huruf, nak dengar tajwid tu, dia agak payah sikit lah. So tu kita tak apalah. Kita buka kan. Dia lebih elok kita macam berdepan lah. Senang. Macam zaman dulu kita belajar lah, faham? Ya, zaman dulu kita belajar dulu pun macam tu juga kan. Kalau dengan guru kita tu, seeloknya berdepan. Itu kita dapat berkat tu satu juga pasal kan. Tu kita bawa lah cara-cara orang kata pengajian zaman-zaman pondok tu. Kita bawa lah dalam pengajian tu. Itu cara paling ni orang kata paling afdal lah. Orang kata paling afdal. Paling afdal lah. Lama tak dengar. Jadi tak, malam ni nak bagi tak siap-siap ni. Kalau ada orang tanya soalan pasal berkaitan dengan status perkahwinan, status macam mana tu, saya serahkan kat ni lah. Cak, serahkan kat Fahmi lah. Macam tu memang tak boleh kita akan tanya pada ahli. Kita kongsi-kongsi lah. Sebenarnya mungkin nak dengar juga. Mungkin daripada kalangan
macam ustaz-ustaz pun ada mendengar juga soalan daripada orang yang bertanya kan. Mungkin Banyak, memang banyak. Banyak lah. Tapi bila dia bertanya kat kita tu, kita jawapan kita suruh rujuk dengan mahkamah syariah lah. Kita pun tak boleh nak tak boleh nak buat keluar saja sebab kita terikat dengan undang-undang. Memang kalau kita nak bawa sekadar daripada segi hukum, daripada segi hukum ni kalau kita nak samakan dengan akta yang dah ada dekat Malaysia ni lain. Macam dulu lah, macam saya dulu. Macam dulu pun belajar dulu. Macam saya dulu pun pernah belajar syariah perundangan. So majornya syariah. Dalam orang kata apa minornya tu perundangan. So tahu lah juga sikit-sikit tentang akta keluarga Islam semua tu. Tapi bila kita nak relatekan dengan syariah, dia nampak macam kontra sikit. Kali kalau orang yang jenis macam dia terlalu firm dengan orang kata apa syariah, terlalu dengan syariah sangat pun tak boleh juga. Dia terlalu dia fokus sangat dengan fiqh, contohnya fiqh Imam Syafi'i. Dia nak bandingkan dengan akta ataupun undang-undang keluarga Islam kat Malaysia, dia tak boleh juga sebab dia ada yang benda yang di antaranya kontra. Ya betul. Sebagai contohlah, ambil contoh paling mudah lah. Contoh paling mudah. Kalau orang kata apa dalam soal berkaitan dengan tempoh iddah. Kan dalam tempoh iddah kalau kita belajar, kalau ikut pada kami fiqh manhaj belajar, suami dengan isteri boleh duduk sekali lagi dalam tempoh rujuk tu. Betul. Dalam tempoh rujuk boleh duduk sekali lagi. Sebab dia kalau ikutkan kepada dalam fiqh manhaj sebab nak mempermudahkan sekiranya kan kalau kita belajar dekat dalam fiqh ni, antara salah satu cara untuk rujuk, rujuk ni dia ada dua juga kan. Rujuk salah satunya rujuk melalui lafaz, satu tasrih, lagi satu dia rujuk melalui perbuatan. Perbuatan maksud dia bersama dengan isteri, maka pada saat tu otomatik jadi rujuk. Tapi kalau kita tengok balik relate pada perundangan Malaysia, dia kena rujuk dengan mahkamah syariah baru dia boleh dapat untuk status rujuk tu semula. Betul tak? Jadi cuk dulu. Takut ada semua pening takut sekarang ni. Betul lah macam Da'i Luqman cakap ni. Rujuk ni kalau ikut dia perlu ada mungkin ada lafaz dan mungkin ada perbuatan. Dia dalam fikah lah. Tapi tadi sikit, dia bukan rujuk tu dekat mahkamah syariah, tapi rujuk tu dia mesti dilakukan pejabat agama sebenarnya. Pejabat agama, yes, pejabat agama mahkamah syariah pula. Tapi ada ahli yang malam ni. Ada juga keadaan yang rujuk mungkin boleh dirujuk kepada mahkamah syariah. Macam contoh katakanlah dalam tempoh iddah tak ada pun suami sebut lafaz rujuk tu. Okey, tiba-tiba lepas habis tempoh iddah tu suami kata dia ada lafaz rujuk tu. Oh, kinayah awak. Oh, okey, faham. Dan kemudian kalau kita pick up pejabat agama kata ni dah habis dah tempoh. Kalau tuan nak sahkan, mesti sahkan di mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Okey, faham. Ada pembuktian masa bila dia lafaz rujuk semua tu. So sama macam juga macam contohnya contoh lain kan. Macam sama kita kalau kita belajar ikut syariah, ikut ni lah fiqh ni, hukum fiqh. Lafaz macam contohnya lafaz talak ni dekat mana pun boleh. Seorang suami tu nak lafaz kat mana pun boleh kan. Tetapi kalau kita tengok balik seperti mana yang macam ni lah post-post Fahmi sebelum ni pun ada ceritakan bahawa menjadi satu kesalahan sekiranya lafaz talak tu dilafazkan di luar mahkamah. Betul? So yang tu yang kita nak perbetulkan pada malam ni. Kita bukan sekadar nak bagi orang faham tentang hukum fiqh tu, tapi kita nak bagi orang faham juga tentang biliknya ataupun pentingnya kita kena faham hukum fiqh dan juga akta-akta ataupun undang-undang dekat Malaysia ni. Yang kita penting. Undang-undang syariah dekat Malaysia ni pun dia dah sadur dah dengan fiqh sebenarnya. Dia nak bagi selaras. Cuma dia ada sebab yang tertentu kenapa lafaz cerai ni mesti berlaku di hadapan hakim. Tapi Luqman betul tak? Apa yang Luqman cerita tu sebenarnya, dia mungkin akan ada pandangan daripada orang-orang yang dia macam dia tak ambil kisah pasal undang-undang. Ini terjadi macam dekat kampung-kampung yang ujung-ujung kampung semua ni, kebanyakan ada setengah tu dia tak tahu. Dia kata, aku lapas-lapas ni kuasa kat tangan aku. Apa nak kena pergi kat depan hakim. Ada yang kita sebenarnya sebenarnya kan kalau kita tengok balik kita tengok balik lah Fahmi kan. Undang-undang kat Malaysia ni sebenarnya dia nak melindungi kembali kebajikan seorang wanita tu. Yang tu yang kena dengan tajuk kita pada malam ni tu. Ada ni. Bahagia. Okay, kalau kita nak cerita Yuman dalam Islam ni sendiri pun kan, kenapa ada tak alasan kenapa mungkin Allah ciptakan wanita ni daripada rusuk lelaki ataupun
mungkin kita ada dalil-dalil yang menunjukkan kenapa Allah nak memartabatkan wanita dan sebagainya. Okey, jadi sebenarnya kalau kita sebutkan dalam Al-Quran, dalam sirah, dalam orang kata apa, dalam hadis dan juga orang kata apa, dalam cara hidup Nabi sendiri pun, kita dah nampak sangat dah. Sebenarnya Islam ni dia naikkan martabat seorang wanita. Kita ambil contoh paling awal sekali lah, wanita paling pertama sekali dekat dunia, iaitu Siti Hawa, yang Allah ciptakan daripada rusuk lelaki. Sebenarnya kalau kita tengok balik, hikmah penciptaan Hawa ni cukup besar. Sebab apa yang kita rasa macam ataupun kita macam rasa apa sumbangan Siti Hawa dekat kita, sebenarnya cukup banyak. Cuma kita jarang tahu disebabkan oleh kita tak terlalu ambil tahu kisah tentang apa Siti Hawa. Yang kita selalu ambil tahu tentang Siti Hajar, tentang Siti Sarah, yang kita selalu ambil tahu juga tentang isteri-isteri Nabi SAW. Tapi tentang Siti Hawa ni, perempuan ataupun wanita pertama yang Allah ciptakan sebagai pasangan kepada Nabi Adam atas permintaan Nabi Adam. Nampak? Nak katakan bahawa seorang lelaki tak ada perempuan, dia tak boleh survive. Seorang lelaki tak ada wanita, dia tak boleh survive. Sebab itulah Nabi Adam pun duduk kat taman-taman syurga ni. Orang kata apa komplit dah lah kan, sepatutnya kan. Dah duduk kat taman syurga kot. Dah boleh makan macam-macam, boleh minta macam-macam, nak jumpa dengan Allah, nak bersembang dengan Allah, semua dah boleh lah. Tapi pasal apa yang Nabi Adam dia masih lagi rasa kosong? Sebab dia tak ada seorang wanita kat sisi. Sebab itulah kalau kita tengok sendiri daripada kisah penciptaan Hawa pun dah menunjukkan bahawa Allah, Islam sendiri nak angkat martabat seorang wanita tu, nak katakan bahawa mereka ni sebagai pelengkap kepada seorang suami ataupun seorang lelaki. Tak ada wanita, lelaki tak boleh hidup Oh, tu dia. Oh, lelaki tak boleh hidup Wah, besar. Tak boleh. Dia tak boleh survive. Yang ni pun saya bukit. Contohlah. Tak bersetuju sebenarnya. Boleh hidup lah. Tak betul. Yang ni based on reality lah yang kita panggil. Ada juga keadaan dia kata tak ada, tanpa lelaki pun boleh hidup. Kemudian lelaki pun kata tak ada hang pun aku boleh hidup lah, tak perlu bini pun aku boleh jaga anak. Tu real life lah. Real life. Lepas 3 bulan, tengok masing-masing dah kahwin lain. Nak kata apa? Tu nak kata apa tak? Bila kita berbalik pada persoalan tu kan, Fahmi kan? Kita tengok balik. Dia kan kata apa, aku kalau tak ada hang pun tak boleh hidup lah. Tapi asalnya dia perkahwin juga, betul tak? Asalnya kahwin juga. Maksud dia perlukan juga dia sepatutnya tu. Disebabkan, tapi apa menyebabkan dia rasa macam tu? Pastilah ada faktor-faktornya. Mungkin yang si lelaki ni kata aku punya isteri ni aku ingatkan, anggapkan ibarat bidadari dari kayangan turun ke dunia. Rupa-rupanya Allahu Akbar, hampir kan. Mungkin juga macam tu. Tapi itulah itu yang kita nak bincang malam ni. Kita nak bincangkan macam mana kita cari bahagia. Kita bukan nak cari salah. Nak katakan bahawa sebenarnya kalau kita tengokkan kembali daripada rekod-rekod kes-kes perceraian, kita tengok juga daripada rekod-rekod orang kata apa, statistik apa yang berlakunya perempuan banyak yang depression, perempuan stres, kalangan wanita ni banyak orang kata pada segi mental illness dia terlalu tinggi bagi wanita. Sebenarnya semua tu dia ada faktor-faktor dia. Jadi kita nak kenal pasti apa faktor-faktor dia. Dalam masa yang sama kita nak bagi tahu langkah-langkah bagaimana kita nak jadikan seorang wanita ni ataupun diri kita sebagai seorang yang bahagia. Sebenarnya kita malam ni bukan kita nak fokuskan kepada wanita saja. Sebenarnya kita juga nak katakan bahawa semua orang nak bahagia. Betul. Kan? Sebab itulah Allah kata kat dalam Quran sesungguhnya irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah tu. Kan Allah kata apa? Datanglah kamu dengan hati kamu tu dah redha dengan Allah. Maksud dia bukan hanya wanita nak bahagia, lelaki pun nak bahagia juga. Jadi pada malam ni nak katakan bahawa kalau wanita dia nak bahagia, dia ada faktor-faktor dia. Lelaki kalau nak bahagia, dia kena pastikan wanita-wanita yang di sekeliling dia. Maksud dia bukan awet, bukan skandal, tapi isteri, adik-beradik perempuan, mak dia rasa bahagia. Baru pada saat tu dia akan rasa bahagia. Yang tu penting yang wanita jadi bahagia. Okey, ada orang nak tanya ni sebenarnya macam contoh lah kan. Yang ni dia bagus juga soalan ni. Nabilah Abdul Rahman nak minta pandangan ingatkan Nabila Sulaiman. Nabila Sulaiman isteri kita. Ni Nabila Sulaiman bukan sekarang. Bukan. Okey. Isteri merelakan suami berpoligami walaupun jauh di sudut hati isteri tak mahukannya. Allah. Okey.
Adakah Okay. kebahagiaan bagi seorang lelaki tu pun dikira daripada berapa ramai wanita yang ada pada isteri-isteri yang ada pada dia? Okay, dia sebenarnya yang ni dia berbalik kepada niat seorang lelaki tu kahwin sebenarnya. Dia mungkin ada di kalangan daripada lelaki ni kahwin memang untuk dia membantu. Yang ni apa mungkin dia nampak mungkin selama ni dia berkahwin dengan apa maksud isteri masuk. Nak cakap pasal ni bahaya ni. Awak ada niat Okey, kita berbalik ah. Jangan boleh Kalau- gelak tak ya? Cerita. Ya pasal poligami. Okey, kita apa kita sambung lah. Bukan ni ilmu kan malam ni kan. Okey. Kalau ada niat kita nak tolong. Okey, tak apa. Okey, macam ni. Yang pertama sekali, dia ada dua kategori jenis lelaki yang berpoligami. Yang pertama sekali, dia berpoligami disebabkan oleh betul dia nak menjaga kebajikan wanita-wanita di sekeliling. Contohlah, ramai juga yang ada kalangan macam ni. Sebab tu kalau kita tengok Nabi sendiri pun, dia berkahwin, dia menikah lebih daripada seorang. Bukan sebab di atas nafsu, tetapi disebabkan oleh nak membantu. Kalau kita tengok sendiri pun, kebanyakan isteri-isteri Nabi adalah janda-janda kepada sahabat-sahabat Nabi sendiri. Janda-janda kepada sahabat-sahabat Nabi sendiri, yang bermaksud sahabat Nabi yang pergi berperang sama-sama dengan Nabi, lepas tu mereka syahid dekat medan perang, maka pada saat tu mereka ataupun isteri, kita kena faham isteri zaman dulu, zaman Nabi dengan isteri zaman kita berbeza. Zaman Nabi dulu, zaman sahabat, isteri hanya duduk dekat rumah. Tu nampak. Isteri zaman dulu duduk kat rumah. Sebab tu bila mana orang kata apa berlakunya perceraian zaman Nabi, isteri kan kalau kita ikut dalam tempoh iddah tu, pantalangan dalam tempoh iddah tu, si isteri tak boleh keluar dalam tempoh 14-10 hari. Betul kalau untuk kes kematian. Betul. Zaman Nabi dulu boleh buat. Sebab apa memang kerja mereka memang duduk kat dalam rumah. Mereka tak keluar. Tetapi berbeza dengan zaman kita sekarang, ada wanita yang berkerjaya dan sebagainya, maka sekiranya seorang suami itu meninggal sekalipun, dia tetap perlu memenuhi kepentingan ataupun keperluan dia untuk pergi bekerja. Betul. Dia tetap kena pergi bekerja. Kalau tak macam mana dia nak sarah duit, nak tunggu prosedur ataupun proses pewarisan ataupun faraid tu sendiri pun mengambil masa juga. Jadi pada masa tu dia kena menggerakkan diri untuk pergi bekerja. Jadi tak apa, itu hukum yang lain. Itu hukum semasa. Jadi sebab tu kita tak boleh nak orang kata apa, ada orang tanya, Ustaz zaman dulu ni contohlah ada kawan-kawan lelaki lah. Dia berkata apa, kalau bercerai ni isteri kena duduk kat rumah kan, tak boleh keluar langsung kan. Sebab tu kita kena jawab balik macam tu. Beza zaman Nabi dengan zaman kita. Sebab tu dah juga kita selain daripada kita belajar fiqh yang dahulu, kita juga kena belajar fiqh zaman, itu fiqh semasa. Ni kalau kita tengok banyak dari Yusuf Qaradawi kan, ni semua adalah di antara hukum-hukum semasa yang kita juga kena ambil penekanan. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab yang kedua, seorang suami berpoligami adalah sebab nafsu. Yang pertama tadi sebab nak membantu. Tapi yang kedua ni kebanyakan yang berlaku pada hari ini adalah disebabkan oleh nafsu. Sebagai contoh, kita ambil kan, ada kes sanggup dah umur 60 tahun bernikah dengan umur 24. Sedangkan wanita yang umur 24 tu dia lebih bertenaga daripada seorang lelaki umur 60. Maka pada saat tu kita dah nampak dah. Kan? Ni macam lain macam kata kan. Jadi pada masa tu kita kata apa, sekiranya kita melihat macam tu, ni dah nampak betul ni kan. Sepatutnya kalau benar dia nak membantu seorang wanita, pasti dia akan jadi mencari orang yang lebih yang lebih berusia, yang berstatus janda. Tetapi yang ni muda 24 tahun, baru kelulusan, baru keluar daripada universiti sebagainya. Kalau wanita tu yang nak dekat lelaki tu macam mana? Yang tu satu lagi pecah. Yang tu sama yang tu wanita tu pula bernafsu. Itulah salah dia. Sama menafsu kena faham. Dia kena faham nafsu ni bukan hanya sekadar benda tu saja. Nafsu ni mungkin nafsu kepada harta dan sebagainya kan. Tengok 60 tahun. Wow. Milioner. 3.8 juta. Sebagai contoh lah kan. Ada 3.8 juta dia punya duit. Maka dia kahwin dengan kawan tu sebab apa? Sebab apa? Nafsu lah tu. Kan? Dia jarang lah kalau orang yang betul-betul aku nak berkahwin dengan umur 60 ni sebab dia ni ni orang kata apa memang ikut sunnah. Jarang kita dengar zaman sekarang ni. Yang itulah. Okey. Asalnya tadi soalan tu pasal apa? Dia tanya apa tak? Dia bukan pasal soalan sangat lah, tapi perkongsian pandangan. Pandangan kan. Hikmah isteri. Dia tanya tentang hikmah. Man. Dia tanya hikmah isteri poligami. Hikmah maksudnya apa kebaikan kalau dia dapat merelakan tu? Ya sebenarnya salah satunya kita kena faham dulu tau. Pada isteri
kalau nak bagi suami berpoligami, dia kena buang dahulu mitos-mitos ataupun pemikiran dan juga hujah-hujah palsu selama ni. Dia kena buang tu dulu. First kali kena buang tu dulu. Antara orang kata apa hujah-hujah palsu. Sekiranya seorang isteri membenarkan seorang suaminya berkahwin lain, maka dia akan dihadiahkan dengan payung emas. Sebenarnya dekat syurga tak perlukan payung emas sebab dalam syurga sejuk, tak panas. Lepas tu juga dia ceritakan bahawa seorang isteri sekiranya membenarkan berkahwin ni, maka akan mempermudahkan jalan dia untuk ke syurga. Ya, tak ada dalam mana-mana hadis, tak ada dalil yang katakan bahawa kalau seorang isteri membenarkan membenarkan suami untuk berpoligami maka dipermudahkan jalan ke syurga. Tak ada. Itu tak ada. Jadi yang tu kena buang dulu. Jadi hikmah, jadi berbalik pada hikmah. Maka pada seorang tu, sekiranya seorang isteri membenarkan seorang suami untuk berpoligami, boleh jadi itu akan mempermudahkan bagi dia untuk urusan rumah tangga dia. Kan? Bayangkanlah selama ni seorang isteri hanya bekerja sebagai seorang suri rumah sepenuh masa. Contoh. So setiap hari suami balik kena siapkan makan. Malam sebelum tidur kena setrika baju untuk suami esok nak pergi bekerja. So pada keesokan paginya dah bangun awal pagi, selalunya bangun awal pagi adalah isteri yang akan kejutkan suami subuh untuk solat subuh. Lepas tu siapkan breakfast. Lepas tu bawa suami ke pintu, nak hantar suami ke pintu untuk pergi ke tempat kerja. Suami balik semula ke tempat kerja, kena sambut pula, sediakan makan. Dan macam itulah setiap hari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Maka bila mana seorang isteri membenarkan seorang suami untuk berpoligami, maka pada saat itu dah jadi ringan sikit beban dia. Mungkin sebelum ni suami duduk kat rumah 365 hari setahun. Mungkin selepas bila mana suami dah orang kata dah berkahwin seorang lagi, maka pada saat tu tempoh masa untuk si suami duduk dengan dia dah berkurang. Maka pada saat tu Allah sebenarnya nak bagi kepada dia sebagai sedikit orang kata macam cuti rehat lah. Jadi bolehlah berehat saat mungkin dah seminggu tu mungkin dapat 4 hari cuti rehat ataupun 3 hari cuti rehat. Kan maka pada saat tu hikmah dia Allah bagi rehat sebagainya. Apa dia? Saya nak tambah kalau dari segi perundangan pula, apa ke hikmah dari segi perundangan? Apa dia hikmah dia perundangan? Ada. Hikmah dia sumbangan macam kata Loman kata tadi tu kan, sumbangan-sumbangan macam dia buat semua tu dan membenarkan poligami ni pula. Hikmah dia kalau suami itu berpoligami, hikmah dia dalam tempoh perkahwinan tu pun dah boleh tuntut harta pencarian, dah boleh dapat dah. Kalau setengah orang dia nak kena tunggu bercerai dulu baru dia boleh tuntut, ataupun dia nak tunggu suami dia mati dulu baru boleh tuntut. Tetapi kalau untuk wanita-wanita yang dipoligami oleh suami dia boleh tuntut harta pencarian terus. Tak perlu bercerai pun. Kiranya kaya macam Makcik Kia Bukan dekat kaya lah. Kadang-kadang macam setengah orang Kalau setengah orang, kalau lepas bercerai ataupun selepas suami dia mati, dia nak tuntut harta pencarian. Kalau macam contoh dia tak ada duit, macam dia tak ada sumbangan lah nak membeli barang-barang, harta-harta secara duit lah, dia tak bekerja. Jadi dia hanya ada alasan kata macam bantu secara tak langsung. Macam kata tadi lah, setrika baju, masak, kejut subuh apa semua tu. Jadi sumbangan tak langsung ni, dia tak sampai nilai dia tu. Kadang-kadang dia tak sampai 1/2. Dia mesti at least paling tinggi pun 1/3. Dia mungkin datang dalam bentuk persentage yang lain daripada bahagian harta pencarian. Tetapi hikmah dia, kalau dapat dalam tuntutan harta pencarian tu semasa dalam poligami, insya-Allah dia mesti boleh sampai 1/2. Banyak kan. Hakim ni dia akan bagi tahu kepada isteri ni, ni suami dah poligami. Dia sama ada dia menikah dekat Siam ke ataupun dia menikah cara baik dekat Malaysia ke. So hakim akan tanya, apa harta pencarian yang kamu nak declare sekarang ni? Hakim akan arahkan terus. Boleh minta declare apa harta pencarian. Saya nak declare rumah ni sebagai pencarian, bahagian dia separuh-separuh. Mau tak mau kena setuju tentu. Sebab hakim dah dapat arahkan. Tu hikmah paling besar dari segi perundangan. Untung. Tak letak gaduh bercerai dan dapat atas sepencarian lah. Betul. Antara hikmah lah. Kalau yang tadi Lokman cerita ni, hikmah dari sudut kita panggil apa, spiritual lah, benda yang spiritual, kita emosi sebagainya. Realiti tu hikmah dia. Dia terlintas pula kadang-kadang.
Oh, cantik. Hikmah tu. Ni mungkin ramai di kalangan kita punya penonton-penonton kita pada malam ni pun mungkin ada di kalangan mereka ni yang masih mungkin ada orang kata apa kekeliruan berkaitan dengan rumah tangga tu. Bolehlah kan dapat something malam ni. Kalau ada tiba-tiba suami yang sebelum ni dia pernah duk bagi hint-hint kata nak kahwin seorang lagi tu, ni boleh ambil hujah daripada Tuan Fahmi kita malam ni. Boleh jadi hujah malam ni. Betul Mas, sebab saya nak share satu perkara lah tuan-tuan dan perempuan semua. Perempuan lah sebenarnya yang cerita sekarang ni. Kebanyakan orang kalau dia nak tuntut harta pencarian yang dia tahu hak dia nak tuntut harta yang dibeli dalam tempoh perkahwinan ni, kalau dia nak tunggu kematian, dia tunggu suami dia mati contoh dia, lagi dia akan ada halangan daripada waris-waris yang lain sebagai defendant, orang yang akan menentang. Kalau dia nak tunggu bercerai, jadi suami dia confirm dia nak berlawan, dia tak akan bagi punya. Jadi jadi dia akan makan masa, take time untuk naik turun mahkamah nak lawan semua tu. Tapi kalau suami berpoligami, kebanyakannya isu harta pencarian ni cepat je. Sebab dalam masa yang sama suami ni dia nak berkahwin lain. Dia nak cepat-cepat lain. So kita ni time tu kalau kita dah pegang apa dia butang lah. Aku tekan hutang ni, aku nak atas pencarian ni baru boleh. Tu semacam nak secure lah. Secure. Bagus kan? Bagus. So maksudnya sebenarnya poligami ni pun sebenarnya dia berikan satu hikmah yang besar juga sebenarnya kan kepada yang wanita, walaupun kita nampak ramai wanita kat luar sana dia orang takut untuk berpoligami disebabkan oleh mereka nampak banyak macam buruk bagi mereka. Maka pada saat tu mungkin mereka akan lebih ditindas dan sebagainya. Tapi bila mana kita dapat something pada malam ni, rupa-rupanya ada hikmah pada sudut perundangan dan juga ada hikmah di sebalik emosi kita ataupun kita punya ni lah fizikal kita sendiri. Itu adalah kebaikan dan Alhamdulillah. Terang lah. Okey, Fahmi nak tanya sikit, dia ada satu soalan daripada sahabat. Oh okey, boleh. Okey, dia soalan dia macam ni, dia ni agak complicated sikit. Dia berkaitan dengan apa dia tulis kat sini, dia kata kita bagi rumusan lah. Dia dengan suami dia orang dah bercerai. Tapi dia orang si suami dah lapaskan talak, tetapi di luar mahkamah lah ni. Ni isu dekat luar mahkamah lah. Tapi dalam tempoh orang kata merujuk tu, depa bersama. Depa bersama, faham bersama. Tapi depa sampai sekarang tak buat apa-apa sebarang laporan dekat mahkamah. Jadi apa status sebab perempuan ni wanita ni dia agak ni lah keliru, dia kata apa status dia sebab depa sama ada depa masih lagi dalam keadaan bercerai ataupun mereka sudah dalam keadaan merujuk sebab dia takut berkaitan ni sebab berkaitan dengan hukum. So apa ni? Daripada sudut perundangan? Kalau dia orang bercerai kat luar mahkamah tapi dia orang tak buat pengesahan lagi, jadi maksudnya dia orang kena buat seberapa segeralah. Sebab dia dah berlaku dah perceraian tu. Kalau memang betul suami ni ada lafaz cara soreh ke ataupun memang cara kinayah pun dia ada niat memang nak menceraikan. Contoh macam tu. Tetapi bila dah berlaku lafaz perceraian walaupun tak disahkan lagi di mahkamah, dalam keadaan yang kita panggil macam was-was lagi ni, kita pun tak tahu status yang betul-betul disahkan tu, sepatutnya tindakan kita tak boleh nak bersama macam tu. Andai kata macam contoh lah kan, memang suami kata memang aku yakin ada lafaz cerai tersebut, tapi kita nak buat pengesahan sekarang ni pun mahkamah tak buka. Mahkamah tak buka, betul juga. Mahkamah pula tak buka. Jadi kalau kita nak melepaskan kita punya kita panggil was-was kita tu, was-was kita ataupun keraguan kita tu, so suami ni dia kena rujuk, dia sebut je kan antara 3 perkataan yang main-main pun dia akan sabit juga dalam Islam sebut, iaitu lafaz nikah, talak dan rujuk. Maksudnya bila kita sebut je lah, aku rujuk hang kembali, abang rujuk sayang kembali, I rujuk you kembali. Langkah selamat ni, langkah selamat lah. Betul. Lepas tu nak bersetubuh lah. Tetapi lepas PKP ni bila dah buka balik tu, so kenalah sepatutnya pergi buat pengesahan lafaz cerai dan dalam masa yang sama nanti kena laporkan juga dekat pejabat agama kata dah ada berlaku rujuk ataupun bagi tahu dekat hakim kata kami dah ada rujuk tentu. So hakim pun akan bagi tahu kepada pejabat agama, bagi tahu. At least yang penting tindakan seseorang bila dia dah melakukan lafaz perceraian di luar mahkamah, dia mesti ada tindakan seberapa segera untuk pergi ke pejabat ke mahkamah
dan membuat pengesahan. Yang ni memang isu yang selalu juga berlaku. Bila dia tak lafaz, dia tak pi buat kat mahkamah atau buat pengesahan. Tak pergi declare. Tak pi declare pun. Bila tak pi declare, dia buat hukum sendiri saja. Tak ada, tak lafaz cerai pun. And then dia tak ada rujuk apa. Tapi memang betul lah. Bab lafaz cerai ni, kalau tak dilaporkan, dia memang hubungan kita dengan Allah saja. Siapa pun tak tahu. Kalau saya nak boleh kongsi satu kisah yang mana saya sampai sekarang saya ada masih lagi macam geram sebenarnya. Silakan. Bila kita dah nasihatkan banyak kali tau. Sebab ada orang yang dia dah lafaz berlaku perceraian dengan isteri dia tu dah lebih daripada 3 kali. Dia bukan lafaz talak 3 sekaligus. 3 kali. Cerai, rujuk, kemudian dah cerai sekali lagi tapi cerai yang ketiga tu tak pergi buat pengesahan. Sebab dia tak buat yang tu, dia tak boleh dah nak bersama. Jadi apa yang dia buat, dia senyap. Sebab memang siapa pun tak tahu. Yang ni hubungan kita dengan Allah je. Jadi ada kes yang tu. Berlambak. Sangat-sangat banyak. Sebab orang dia tak mau mengaku. Sebab tu kata lafaz cerai ni, kalau tak ada orang lain dengar, dia memang hubungan kita dengan Allah je. Sebab tu kebanyakan orang, kalau boleh saya tunjukkan ini, Mas Rahman, saya tunjuk. Ini. Ada komen ni ataupun pertanyaan pada Puan Ain Nur Ain. Kalau lafaz dah jelas, lepas tu hakim tak sahkan lafaz sebab husband tipu. Masa tu hakim tanya ada niat mata tetap tapi lafaz tu lafaz jelas. Nampak? Hukum Islam hukum atau hakim sebab tu. Alright, yang ni senang ceritalah. Lafaz cerai tu memang isteri ni dia dengar. Orang lain pun mungkin dengar juga, tapi dalam keadaan banyak keadaan dalam rumah lafaznya antara suami dengan isteri saja. Takkanlah isteri saja-saja nak pi mahkamah nak buat pengesahan. Betul tak? Jaranglah nak tipu macam tu. So kita buat pengesahan, tapi bila pi mahkamah ramai yang tak nak mengaku. Sanggup memilih untuk bersumpah palsu. Sumpah palsu ni kan, bila saya nak kongsi satu keadaan baru saja berlaku dalam sebelum cuti kita ni. Saya ada satu kes yang mana kita dah sampai habis meta lah, habis teruk lah kita sampai duk push. Tahu kesan sumpah ni macam mana. Memanglah kita tak boleh nak paksa dia, tapi kita sampai cerita kat dia, ni sanggup sumpah semua ni. Sebab dalam keterangan memang ada tanda-tanda yang besar, tapi disebabkan kita tak sampai tahap yang mengikut hukum tu, jadi macam mana pun memang kena kembalikan sumpah tu kepada suami. Jadi hakim pun sampai dah push. Dia kata ni jangan duk main-main dengan sumpah. Hakim tu pesan. Cuma hakim dia tak berani bantu sebab memang tak sampai tahap untuk nak mensabitkan tu. So macam mana pun dia mesti berpaling kepada suami. Kalau suami kata dia sanggup bersumpah, so mahkamah benarkan dia untuk bersumpah. Yang ni bukan keadaan yang pertama, banyak kali. Ramai juga yang pilih untuk sumpah palsu sebab nak elakkan daripada disahkan lafaz cerai. Especially lafaz cerai talak 3. 3 kali tu. Tapi itulah Fahmi, kadang-kadang ada juga yang jadi macam isteri pun dia macam bersekongkol juga. Macam dia bersubahat. Contoh bersubahat, contoh dia orang dah macam tadilah dalam isu tadi tu. Dia orang dah sampai tahap suami tu dah lafaz talak 3. Tapi yang berdiam diri tu bukan hanya suami, tapi isteri tu pun berdiam diri juga. Macam mana pula tu? Macam mana tu? Macam mana pula tu? Maksud dia pada saat tu lah. Contoh macam ni. Dia orang dah cerai 3 kali. Yang si suami tu dah lafaz cerai 3 kali. So yang sepatutnya dia orang dia tak boleh dah bersama. Tetapi yang masalah dia yang si isteri ni pun berdiam diri juga. Dan juga yang ni menarik sebab kisah yang saya cerita tadi tu yang kata dah lafaz 3 kali tu, yang tu isteri punya cerita. Dia yang tak mau buat pengesahan sebab dia dah perkahwinan yang kali keberapa dah dengan lelaki lain tu. Tapi kan dia tak mau dah nak buat pengesahan tu sebab dia takut nanti dia dah baca cerai jadi takut malu sebab perkahwinan yang kali ketiga dengan orang yang lain ni macam tu juga gagal dia. Sebab tu perkahwinan yang orang yang ketiga ni dia dah sampai satu tahap kahwin rujuk kan, cerai rujuk tu sampai dah 3 kali dia tak buat pengesahan.
Si suami pun ambil pendekatan yang sama. Sedangkan masa dua-dua tu mula-mula dua-dua mengaku tapi tak mau buat pengisahan. Lebih memilih untuk berdiam diri. Saya dah kata dah, saya dah ada tanggungjawab sebab yang ni hubungan kita dengan Allah saja. Kena fikirkan apa yang akan berlaku daripada persetubuhan tu. Betul. Saya, Zuriat. yang tu saya tak mau kata biar dia. Masalah tu zaman sekarang ni, sebab tu lah kita ni kalau dari Islam sebenarnya kita kena lebih, orang kata apa, kena banyak berterus terang. Islam sendiri pun ajar kita, tuntut kita untuk berterus terang. Tapi kalau kita sentiasa nak lakukan sifatnya tu dengan sanggup pula bersumpah palsu, kita sendiri pun tahu dah di antara golongan yang akan diazab adalah golongan yang suka bersumpah palsu waktu mana kat dunia. Sebab bersumpah palsu ni dia bukan hanya memberikan kesan kepada mereka sendiri, bahkan dia benda ni juga akan berikan kesan juga kepada, macam tadi katakan, anak hasil persetubuhan selepas talak yang ketiga ni. Lepas tu juga berkaitan dengan hubungan kekeluargaan tu sendiri, dia akan mengaitkan macam-macam banyak pihak. So benda tu, sebab itulah orang yang suka bersumpah palsu ni pun akan tergolong dalam golongan orang yang akan diazab dekat neraka Allah SWT kelak. Kita Allah lindungi kita semua daripada suka bersumpah palsu ni, insyaAllah. Okay. Jadi Mami, one more question. Okay. Siapa yang tanya soalan? Aku kan lupa lah siapa host, siapa panel ni. Hanya kita pun macam ni kongsi sebab dia pun kita lebih kepada berbual kan. Saya rasa macam saya rasa sendirilah kan, apa perbincangan kita antara saya dengan Tuan Fahmi pada malam ni, kita lebih kepada nak berkongsi masalah, juga kita nak membuka satu pemikiran kepada masyarakat ke luar sana bahawa selama ni apa yang kita belajar daripada sudut fiqh dan juga perundangan tu adalah selari. Dia tidak ada benda yang bercanggah tetapi benda yang selari. Sedangkan orang kata undang-undang ni sebenarnya dia adalah sebagai fiqh ni ada sebagai isi. Kan? Undang-undang ni pun ada sebagai kulit dia. Benda yang melindungi hukum fiqh kat dalam tu. Sebab itulah kita jangan rasa berat dengan orang kata undang-undang ni, sebab undang-undang ni pun penting. Untuk kita juga, sebab dia juga adalah, undang-undang ni juga sendiri sebenarnya adalah nak menjaga kita punya maslahah dan juga kebajikan kita juga. Jadi sebab itulah kepada Cak nak seru lah, saya sendiri nak seru lah dekat luar sana, sekiranya ada wanita-wanita yang rasa seperti mana tak bahagia dalam rumah tangga, mungkin ada rasa macam diabaikan oleh suami, jangan takut, jangan malu. Pergi merujuk dengan orang-orang yang berkuasa. Sebab apa yang banyak persoalan hadir kepada kami ni, sedangkan kami ni bukanlah orang yang ada autoriti untuk mengeluarkan satu hukum. Disebabkan oleh mereka takut nak pergi mahkamah. Bila sebut mahkamah ni, mereka kata, oh ni benda ni mesti kes-kes jenayah ni. Orang dah wanita pada zaman sekarang, mindset dia macam tu. Kalau masuk mahkamah, ada satu benda yang orang kata, ni benda teruk ni. Sebenarnya bukan. Mahkamah ni sebenarnya nak jaga kita punya kebajikan sebenarnya. Jadi jangan malu, jangan takut untuk pergi ke sana. Okey. Jadi Fahmi, suatu soalan. Satu soalan. Berkaitan dengan isu-isu semasa sekarang ni lah. Kalau kita tengok berkaitan dengan zaman sekarang ni zaman media sosial. Kan? Adakah media sosial ni juga merupakan salah satu punca wanita tak bahagia dan seterusnya punca berlakunya keretakan dalam rumah tangga? Oh, ini soalan sepatutnya macam Kak Hang ni. Betul ke? Siapa? Nak tanya juga. Saya nak tengok kat statistik mungkin ada kes-kes yang pernah dihandle berkaitan dengan ni. Statistik tak ada lah, kita bukan JAKIM, kita bukan Jabatan Kehakiman. Betul, tapi based on story berdasarkan pengalaman sepanjang 5 tahun saya mengendalikan kes berkaitan dengan mahkamah syariah. Kes saya yang paling banyak sekali adalah kes fasakh. Itu paling banyak sekali. Ya, saya rasa lebih daripada 200. Lebih sangat-sangat, memang banyak kes fasakh saja. Ya. Bila kes fasakh ni, dan majoriti saya boleh katakan 70% daripada 200 tadi tu, 200 lebih tu, kebanyakannya ada isu tak dapat nafkah dan plus kecurangan. Curang. Ya, curang tu majoriti semua based on media sosial. Betul. Sama ada suami itu curang ataupun isteri itu pun curang. Sama-sama curang. Ada juga keadaan yang mana seorang, maksudnya suami saja. Ada keadaan isteri itu saja. Ada keadaan dua-dua. Sama-sama. Iya, betul. Apa fungsi dia kahwin orang? Nah, basically kebanyakan
isu yang berlaku, yang bab-bab kecurangan ni, dia banyaknya daripada media sosial dan banyaknya juga daripada macam sebenarnya terus terang banyaknya daripada macam Instagram, ada macam sekarang kan pelik-pelik sekarang. Apa bukan TikTok, benda satu lagi tu Bigo. TikTok. Bigo. Pelik-pelik lah kadang-kadang dia TikTok tu pun pelik ke? Zaman kita panggil apa, zaman fitnah ni kan, macam-macam kebanyakan wanita kita Melayu Islam, nak minta maaf cakap lah, kalau kita tengok banyak hak yang dia suka tarik perhatian, dia tayang, biasalah suka nak macam tunjuk benda seksi sikit. Jadi banyak orang yang DM tau, dia banyak DM, especially lelaki lah. Kalau dah wanita seksi macam tu, takkanlah yang paling banyak perempuan yang DM. So betul. Isu kecurangan tu banyak yang berlaku daripada Instagram tu, ataupun dan juga pada tak tahulah, Bigo tu adalah something yang pelik-pelik juga. Mungkin pasangan tu muda sikit lah. Tapi basically memang kecurangan tu banyak berlaku melalui media sosial. Sepatutnya media sosial ni kita guna dengan cara yang baik lah. Macam ni lah. Macam sekarang ni kita Facebook Live, follow orang-orang yang boleh memberi manfaat, nilai tambah, value. Sepatutnya macam tu. Ataupun lah, nama pun sosial. Sepatutnya kita kalau nak mengeratkan dengan kawan-kawan kita sekolah zaman dulu, kita buat grup ke, boleh jadi macam tu. Tapi kadang-kadang macam tu lah. Dia seumpama guru seperti alumni bahaya kot tu. Kalau guru alumni ni bahaya juga, kadang-kadang cinta berputik semula. Mungkin ada juga yang macam tu. Cuma tak banyak lah, tak banyak sangat lah. Cuma media sosial ni ibarat dia seperti pisau. Pisau ni dia boleh digunakan dalam keadaan yang baik, dia boleh digunakan dalam keadaan yang tak baik. Kalau dia dipotong untuk nak potong sayur, yang tu dia digunakan dalam keadaan yang baik. Maksudnya media sosial yang kita guna tu digunakan dalam cara yang baik. Tapi kalau pisau kita tu diguna untuk bunuh orang, yang tu adalah perbuatan yang macam seumpama untuk nak buat benda yang tak elok. Ni bukan statistik lah. Yang ni pengalaman. Memang banyak kes berkaitan dengan kecurangan berpunca daripada media sosial. Jadi itulah, media sosial ni maksud dia sebagai satu alat lah. Jadi alat ni boleh jadi benda tu boleh bawa kepada kebaikan dan juga boleh bawa kepada keburukan. Okey, insyaAllah. Okey. Jadi ni lah apa nak share sikit lah kan. Kita malam ni macam kita dah lari tajuk ni banyak lebih pada perundangan malam ni kita. Apa? Mungkin sebanyak pun just kongsilah dengan dari segi pandangan Islam macam tu, sebab kadang-kadang aku sangat. Tapi itulah sebenarnya kan, kalau kita sebut balik berkaitan dengan wanita ni, memang Allah ni, kalau tadi kita sebut tentang Siti Hawa saja, Allah dah jadikan Siti Hawa ni sebenarnya sebagai pelengkap kepada seorang lelaki kan. Macam bermaksudnya kalau Siti Hawa tak dijadikan, maka tak lengkap bagi seorang lelaki. Sebab tu dikatakan bahawa Siti Hawa sebagai pelengkap kepada Nabi Adam. Sama juga pada hari ini, sebab tu kita nak lahirkan kepada manusia ataupun masyarakat ke luar sana, terutama kepada para suami yang sedang menyaksikan pada hari ini, hargai isteri anda. Sebab isteri anda ni sebenarnya, dia orang ni kalau orang kata apa, kalau bila mana kita sebut seorang wanita ni, dia ada fitrah-fitrah dia yang tak boleh lari. Yang pertama sekali adalah kalau perempuan ni, kaum perempuan ni, fitrah kaum perempuan adalah mereka pandai menjahit. Mereka mesti kena pandai menjahit. Sebab apa? Sebab yang ni fitrah daripada Siti Hawa. Memang daripada Siti Hawa dulu, bila mana mereka kan sampai bila mana Nabi Adam dan Siti Hawa ni turun ke bumi, mereka kan dalam keadaan tak berpakaian. Maka pada saat tu Allah ilhamkan kepada Siti Hawa untuk menjahit pakaian. Maka pada saat tu lah baru yang si suami ni boleh pakai baju, yang Nabi Adam boleh pakai baju, dan Siti Hawa pun boleh menutup dia punya orang kata pemaruah diri dia ataupun kemaluan diri dia. Itu katakan yang pertama. So wanita yang pertama sekali fitrah dia, kejadian dia mesti dia akan pandai menjahit. Jadi mungkin juga kita tahu zaman sekarang ni adalah zaman milenial, tak semua wanita pandai menjahit. Tapi kecenderungan untuk belajar dan mahir menjahit tu ada pada diri seorang wanita. Sebab tu bila kata, tapi itulah kita tengok balik pada zaman sekarang ni, lelaki banyak ambil alih tugas wanita dan wanita banyak ambil alih tugas lelaki. Sebagai contoh lah. Memasak. Memasak kan betulnya wanita kalau fitrah dia wanita pandai. Tapi zaman sekarang ni kalau chef-chef yang popular semua lelaki. Kalau kita tengok pula bab pakaian kan, pakaian. Jadi kita katakan apa, Siti Hawa dia diilhamkan Allah ilhamkan kepada wanita ni untuk menjahit pakaian. Tapi zaman sekarang ni pereka-pereka fashion kebanyakannya lelaki. Betul tak?
Kan kita ada El Azman, kita ada macam-macam zaman sekarang ni, butik-butik yang top-top semua kebanyakannya pemiliknya ataupun pencetusnya tu adalah lelaki. Seterusnya, kalau kita tengok lagi, apa lagi fitrah seorang wanita ni? Fitrah seorang wanita ni juga, kebanyakan wanita ni cenderung untuk setia dengan suami. Ni, kecenderungan fitrah kejadian wanita adalah untuk setia dengan suami. Ni selalunya, maksud fitrah ni maksud dia selalunya lah kebiasaannya. Nak katakan 100% tak, dia ada probability juga mengatakan bahawa wanita ni tak setia kepada lelaki. Kita ambil bukti, kita ambil contoh, kita jangan ambil zaman sekarang. Zaman sekarang ni orang kata apa, macam apa Tuan Fahmi kata tadi, zaman sekarang ni adalah zaman fitnah. Zaman orang kata apa macam-macam fitnah, dan juga orang kata apa zaman akhir zaman ni memang dunia dah terbalik, lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Tapi kalau sebenarnya kalau kita tengok balik kepada sirah-sirah Nabi. Kalau kita katakan kepada nak ambil contoh sebagai setia pada suami ni, kita ambil kepada isteri Nabi Ayub juga. Kan? Isteri Nabi Ayub. Sebab tu mana Nabi Ayub AS ni kena uji dengan Allah dengan penyakit. Kan dia dibuang oleh keluarga, dia dibuang oleh kampung, dia daripada seorang yang kaya raya tiba-tiba jadi orang yang papa kedana, seorang yang pada asalnya ramai anak, semua anak lari tinggalkan dia, tak datang-datang dah. Lepas tu ada rumah besar, ada berada dekat kampung, pada asalnya dijulang, disanjung dekat kampung tersebut, akhirnya dibuang daripada kampung tersebut, duduk dekat tempat buangan sampah. Katakan Allah bagi uji tu. Tapi ada seorang saja yang setia dengan Nabi Ayub ni, iaitu isteri baginda. Setia betul. Sampai mana pada saat tu isteri Nabi Ayub ni tengok Nabi Ayub ni dah kelaparan, dia tak makan tak buat lapar dan sebagainya, duduk pula kat tempat yang busuk. Maka pada saat tu isteri Nabi Ayub ni nak katakan bila mana dia setia betul dengan suami ni, dia sanggup untuk berkorban apa saja. Ni seorang isteri yang baik ni. Ini juga adalah fitrah pencintaan seorang wanita. Bila mana Nabi Ayub ni dia nampak kelaparan, dia sanggup nak menjualkan dia punya orang kata zaman orang dulu ni yang macam tocang belakang tu, depa cucuk tu apa mendatang apa? Sanggui. Sanggui. Kan? Dia sanggup nak pi menjual dia punya sanggui tu. Dia pi jual sanggui dia, dapat sikit duit, dia beli makanan bagi kat Nabi Ayub. Lepas tu Nabi Ayub dia pelik sebab depa ni dah tak ada harta. Memang tak ada harta. Pada saat itulah baru dia tengok rupa-rupanya Nabi Ayub ni isteri dia ni dah tak pakai dah sanggui tu. Pada saat tu dia ceraikan isteri dia. Nampak? Suami ni dia kadang-kadang dia cenderung untuk tak nampak kebaikan dan juga ni bukan kita nak salahkan Nabi Ayub, tapi setiap apa yang berlaku ni ada hikmah dia lah. Ni Allah tunjuk kat kita lah ni. Nak katakan bahawa suami ni dia bila mana orang kata dia jarang lah nak nampak kebaikan yang dilakukan oleh seorang isteri. Kan? Dia tak nampak sebalik apa pengorbanan tu. Jarang. Sama juga zaman sekarang pun. Kan suami kejut subuh, suami bagi makan, suami bagi macam-macam isteri bagi macam-macam isteri bagi ni. Tapi tiba-tiba nak tambah seorang lagi. Sebab apa? Sebab dia tak pernah fikir tentang pengorbanan yang dilakukan oleh suami isteri yang pertama tu. Itu. Tapi benda ni bukannya benda yang pelik, tapi memang benda ni dah berlaku dah. Nabi Ayub pun benda berlaku dah. So benda tu tak jadi pelik sebenarnya. Memang akan jadi kebiasaan sebab dia memang fitrah bagi lelaki dan juga bagi wanita, memang sifat dia macam tu. Isteri ni kalau dia memang sayang, setia, memang dia sanggup berkorban, dan suami ni dia jarang boleh nampak pengorbanan seorang isteri tu. Sampailah bila mereka ni kehilangan. Bila hilang isteri, pada saat tu baru mereka akan nampak balik apa kebaikan buat. Macam tu juga dengan Nabi Ayub. Bila mana dia ceraikan isteri dia, Allah SWT berfirman, Allah turunkan wahyu kat dia. Kata apa? Janganlah kamu melakukan macam tu. Dalam Al-Quran ada cerita ni. Kan? Panggil balik isteri kamu tu. Maka pada saat itulah barulah rujuklah balik kamu dengan isteri kamu tu. Maka pada saat itulah Nabi Ayub pun Allah bagi ilham kat dia untuk minum daripada untuk mengetuk tanah, lalu pancarlah mata air. Maka Nabi Ayub pun minum. Lepas mana minum, maka dia punya penyakit sopak tu, penyakit kulit tu semua dah sembuh. Maka pada saat tu pun dia pergi jumpa dengan isteri dia balik. Dia pergi jumpa balik dengan isteri dia. Dia jumpa isteri dia terkejut. Dia kata apa? Kamu ni bukan suami aku. Sebab suami, dia tahu Nabi Ayub suami dia tu kan dalam keadaan sakit. Ya, tiba-tiba dah nampak sembuh. Maka pada saat tu, yang isteri ni dia macam dalam keadaan sedih lah, tadi kena cerai. Dia dalam keadaan sedih. Lepas tu Nabi Ayub pun datang kembali. Ni orang kata proses rujuk pun ni. Datang kembali dalam keadaan bersih. Maka pada saat tu pun dia kata akulah suami kamu, akulah Ayub, suami kamu. Maka pada saat tu, yang isteri tu, isteri pun satu juga. Isteri jarang lupa, isteri dia mudah lupa kesalahan suami yang lakukan. Apa suami dia buat, dia cepat lupa benda-benda buruk ni.
Sebab tu bila mana ni, terus isteri Nabi Ayub ni, dia terus macam lupa. Yang tadi dia kena cerai, dia kena marah dengan Nabi Ayub, terus dia kembali semula pada Nabi Ayub. Yang tu yang berlaku pada zaman sekarang ni. Kan bila mana yang suami ni dia dah buat macam-macam kat isteri, hina isteri, pukul isteri. Suami sabar, setia, tak apalah suami aku tak tahu, sabar tu. Kan bila mana kena cerai, suami pula lafazkan cerai. Lepas tu dia pun sedih dah cerai. Lepas tu tiba-tiba yang si suami ni nak mai balik, yang jom kita rujuk balik. Rujuk mudah saja. Kan rujuk balik. Cuba kalau suami contohlah kuasa talak dengan kuasa rujuk tu ada kat isteri. Confirm lah kan yang suami ni pula dia suka ingat kesalahan pasangan dia. Dia confirm dah kan. Apa kalau contoh dia isteri dia mai balik nak main rujuk kat dia kan, katalah aku nak rujuk dengan kamu ni. Kan lepas tu apa kata suami? Tak mau lah kata. Nak buat macam ni sekian. Sebab cenderungnya suami fitrah ciptaan seorang lelaki memang macam tu. Dan ciptaan seorang wanita memang macam tu. Kalau kita nak sembang berkaitan dengan fitrah ni, fitrah kejadian wanita, fitrah kejadian lelaki ni, kita boleh baca selok balik cerita-cerita Nabi. Banyak kisah pasal Nabi dengan pasangan-pasangan mereka. Itu juga hikmah kenapa Nabi-Nabi kena kahwin. Sebab mereka nak jadi sebagai contoh pada kita zaman sekarang ni. Allahuakbar. Tu dah panjang macam tu. Betul sebab yang ni semualah macam tu. Kebanyakan yang saya jumpa, kebanyakannya memang takkan boleh lupa lah apa yang suami dia tu buat. Kadang-kadang kerana boleh lupa sampai dah patah gigi tu semua tu. Yang tu tak boleh lah. Itu kesan kan. Ada juga yang macam Luqman cerita tu, dia kata dia terlupa yang saat-saat dia melakukan macam tu sebab ada juga keadaan yang mana dia dah bercerai dengan suami dia dan memang dia tahu perbuatan suami dia tu bla 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 sekian-sekian buat perkara yang teruk terhadap diri dia. Tapi tengok kan beberapa tak sampai lama mana lepas tu dia orang mai balik kat kita. Dia mai bagi tahu, tuan, kami dah habis dah tempoh rujuk ni. Tapi kami nak bersama balik macam mana? Saya kata kena ada akad nikah yang barulah. Kena ada akad nikah baru. Ada juga keadaan yang dia dah macam kadang-kadang kan gaduh ni tiba-tiba suami sampai terlafaz talak 3. Tengok-tengok. Dia menyelesai dan tu dia jatuh hukum kan? Dia kalau ikut kepada perundangan, kalau seorang suami tu dia terus sebut talak 3, jatuh talak 3 ke? Kebanyakan negeri kalau ni kita kalau orang dah pergi mahkamah untuk buat pengesahan lah kalau dia sebut tu memang sebut lafaz talak 3 macam tu terus kebanyakan mahkamah memang dia akan ambil dia jatuh talak 3. Tetapi ada macam contoh lah kan dekat Perlis dia tak macam tu. Perlis lafaz talak berapa pun kalau yang tu kali pertama dia jatuh talak 1. Dia sebab kalau ikut kepada mazhab yang saya belajar lah kan waktu belajar dulu, kalau ikut mazhab Syafi'i pun dia dalam lafaz talak ni kalau dia tengok pada keadaan, contoh dia kalau suami tu dia lafaz talak 3 dalam keadaan dia marah, maka pada saat bukan kadang-kadang marah saja, kalau dia bukan lafaz talak 3 saja, lafaz talak 1 sekalipun kalau dia lafaz pada saat tu dia terlalu marah, maka pada saat tu masih tak jatuh hukum. Tak jatuh hukum talak. Tapi kalau macam 3 sama juga, dia tak boleh terus pada talak 3. Kalau disebutkan talak 3 pun dia akan ikut urutan juga. Tu kalau ikut pada ni sama mungkin pandangan mazhab Syafi'i ini sama seperti mana yang dilakukan oleh Perlis sekarang ni. Mungkinlah. Dia bukan alasan macam sebab marah tu. Memang betul antara perkara yang kita panggil diangkat daripada diterima lafaz talak tu adalah orang dalam keadaan tak waras, anak kecil dan apa tu lagi dalam keadaan tidur, maksudnya tak sedap. Tetapi maksudnya dalam bab ni, bab kita panggil bab alasan-alasan kenapa talak tu tak diterima, salah satunya hilang kewarasan akal. Jadi marah ni dia nak kaitkan dengan hilang kewarasan akal lah, ialah bab-bab gaduh macam tu. Tetapi dari segi realiti, hakim memang akan tanya, masa berlafaz tersebut, adakah kamu berada dalam keadaan yang waras ataupun tidak? Selalunya orang dia akan cerita, kata memang betul dia saya marah dalam keadaan yang memang marah. So tentulah dia kena tunjukkan
marah dia tu tahap main macam mana? Dia ingat tak diri dia lagi nama siapa? Dia ingat tak yang tu perempuan tu nama siapa? Jadi pembuktian tu terletak kepada orang yang menuntut tu lah. Jika kalau dia nak kata dia mesti kena buktikan marah dia tu sampai tahap hilang kewarasan akal. Maksud dia contoh Dia kena macam buktikan, dia kena buat buktikan lah. macam contoh lah kan. Kita kata kalau marah sampai hilang kewarasan akal ni, dia marah dia pergi hentuk kat dinding dia hentuk dinding kepala dia sendiri ke. Dia sampai tahap Itu memang betul waras, tak waras tu. Dah hilang kewarasan akal tu, yang tu insya-Allah lah. Tapi kalau macam orang ni dia dakwa je kata dia marah. Tapi bila marah tu pun lafaz dia tu pun elok je. So kat mana hilang kewarasan akal tu? Hilang kewarasan akal selalunya dalam mazhab Syafi'i ni bab macam mengambil ubat ke, ubat yang sampai hilang akal fikiran tu, ataupun minum arak, ambil dadah ke. So dalam keadaan mabuk tu pula dia Salman. Kalau mabuk tu ya, mabuk ni kalau mabuk tu disebabkan dia sengaja, memang kaki botol memang kaki botol ataupun dia selalu khayal sebab ambil dadah minum ketum ke, pokoklah khayal ni. Kalau memang disebabkan dia sengaja memabukkan diri, lafaz dia tu tetap diterima dalam mazhab Syafi'i. Tetap jatuh sebab dia sengaja cari mabuk. Betul, sebab dia sengaja memabukkan diri dia. Melainkan memang dia kena ambil treatment, dia memang kena ambil ubat. Dan tengok-tengok masa dia ambil ubat tu memang dia sakit, ambil ubat tu memang sampai tahap dia khayal. Jadi dalam khayal tu dia lafaz cerai pun tak diterima lah sebab dia dalam treatment. Contoh macam tu. Ya, tapi ataupun dia disuruh minum arak orang tu sampai dia mabuk, orang tu tak kerja, and then dia terlafaz talak. So time tu pun tak diterima. Okey, faham. Okey, ni Fahmi tanya jugalah, zaman sekarang ni dia isu isteri orang perempuan ni dengan keluarga mertua ni. Kan zaman sekarang ni kan kalau kita ikutkan suami selalunya dia akan berdalilkan walaupun aku ni dah berkahwin dengan kamu, aku tetap kena taat pada ibu ayah aku. Kan? Lepas tu yang macam yang yang perempuan ni pula, dia beritahu pula perempuan, sayang bila mana dah kahwin dengan abang, sayang kena taat pada abang. Tapi abang tetap kena taat pada mak ayah abang. So dalam situasi ni, pada zaman sekarang ni, Tuan Fahmi, macam mana seorang wanita ni dia nak mempertahankan diri dia bila mana berhadapan dengan mertua yang zalim ni, mertua yang jenis selalu duk nak memperandakan hubungan rumah tangga mereka, yang duk memperkatakan buruk-buruk, bila mana yang si isteri ni dia nak komen ataupun nak bagi tahu dekat si suami pula, dia akan kena marah pula dengan si suami. Macam mana dengan keadaan wanita dalam dilema macam ni? Jadi kalau Da'i Luqman pula pandangan macam mana? Okey, pandangan lah kalau apa kita tanya kita jawab. Kalau kita nak cerita, kalau saya nak cerita dari segi apa tindakan yang boleh dibuat, yang tu memang ada lah. Macam contoh kalau macam tekanan-tekanan daripada orang. Kita ambil pandangan dulu, pandangan daripada sudut perundangan dulu. Perundangan. Kita jawab, cuba jawab. Okey, kalau macam contoh lah kan dalam isu mertua yang lebih kuah dari sudu ni. Kadang-kadang dia macam tu mengasut anak lelaki dia ni, duk jaga biniang ni pandai lah dia jaga diri dia. Ni aku ni gini mai duk tengok aku selalu hamai duk dengan aku. Contoh macam tu. Dia pula lebih ceraikan biniang tu lah bapa ni. Jadi dia macam pening kat situ. Jadi kalau macam tu, sebaiknya kalau macam contoh kita ada rasa macam tekanan ataupun kita sampai satu tahap kita dah tak boleh tahan dengan peristiwa yang dah berlaku macam ni, tekanan daripada orang lain. So kita dah ada sampai tahap depresi, kita tak ada masalah kalau sampai tahap tu kita mungkin nak berpisah. Sebab mungkin dalam keadaan macam tu, saya beranggapan selalunya jodoh macam tu tak sesuai. Sebab bila kita berkahwin ni, kita bukan berkahwin dengan suami ataupun isteri tu saja. Kita berkahwin dengan keluarga dia sekali. Jadi sepatutnya
bila kita ada orang yang kita bersama kena nak jaga juga, dia kena terima juga kita macam mana kita kena terima diri dia. Kalau macam contohlah, macam bolehlah bertahan, dia boleh lagi kesabaran. Ajak suami tu pergi kaunseling ke semua tu dan cuba dapatkan kaunseling. Dan tanyakan mana-mana orang. Paling bagus sekali bagi tahu kepada orang yang macam mungkinlah kan, dia mak mentua tu, dia boleh dengar dengan seorang ustaz ni cakap. So bagi betul. Ada untuk yang dia boleh respect tu untuk bagi tahu. Kadang-kadang memang macam tu. Orang ni dia kena dengar orang yang lebih dia hormati tu. Kadang-kadang betul. Ya, selalu dia pendekatannya macam tu lah. Macam orang dulu kan, macam zaman Nabi pun kan, dia pun akan mengadu kepada Nabi. Contohlah kan, perkahwinan antara seorang wanita tu dengan seorang lelaki tu apa nama, yang dia mengadu, bini ni dia pergi mengadu kat Nabi, wahai Nabi Allah Muhammad, aku dah tak boleh tengok kat suami aku ni, walaupun suami aku ni seorang yang baik, walaupun suami aku ni memang taat pada perintah Allah, jaga aku baik, tapi aku tak ada perasaan, tak boleh pergi dah dengan dia. Jadi betul, zaman dulu pun dia memang suka mengadu pada orang, dan Nabi panggil lelaki tersebut, Nabi kata, isteri kamu ni dia tak boleh ni, kamu Nabi nasihatkan dia, lepaskan dan bagi balik mahar dia. So daripada zaman dulu pun memang kita kena mengadu pada orang yang boleh bagi nasihat. Macam tu lah berlaku. Kalau pada pandangan macam mana? Pada pandangan sebenarnya dia memainkan peranan, yang memainkan peranan ni dia dua-dua pihak kena. Yang suami kena ambil peranan, yang si isteri pun kena ambil peranan juga. Bagi yang si isteri ni, seeloknya dia kena pujuk si suami, kalau mereka duduk satu rumah dengan mertua, pujuk suami untuk cari rumah luar daripada rumah dengan family. Betul. Yang tu salah satu. Sebab tu, dia sebenarnya ramai orang kata apa, Ustaz saya ni tak cukup duit sebenarnya nak pergi menyewa kat rumah. Sebenarnya kita tak pernah mencuba, sebab tu kita rasa tak cukup. Sedangkan ada beberapa perkara dalam Islam ni yang Allah akan permudahkan bagi dia. Yang pertama sekali adalah bab berkaitan dengan nak bayar hutang. Kalau kita ni bekerja dengan niat nak bayar hutang, Allah confirm akan mudahkan kita. Mau macam mana pun tetap kita akan boleh bayar hutang kita setiap bulan. Macam saya dululah kan, waktu awal-awal berhenti daripada kerja orang kata kerja government ni yang memang dah orang kata dah stabil lah, dah ada orang kata masa depan lah semua kan. So saya berhenti, memang pada saat tu, pada awalnya tu memang rasa agak macam kekok tau. Kekok macam macam mana aku nak settle. Waktu tu duduk fikir macam mana aku nak settle punya hutang bulan-bulan semua ni kan. Tetapi disebabkan oleh kita bekerja, niat kita aku kerja ni sebab aku nak bayar hutang, Allah akan mudahkan kita. Pasti Allah akan mudahkan kita. Sama juga yang keduanya adalah dalam urusan nak memberikan nafkah kepada seorang isteri. Ni bagi suami. Nak bagi nafkah kepada seorang isteri. Kita ni bekerja, niat kita ni nak bagi nafkah ke isteri. Kita kena faham lah, ke isteri ni bukan nafkah batin saja, tetapi nafkah yang utama tu, pakaian, makan minum dan juga tempat tinggal tu. Kalau kita niat kita nak memenuhi tanggungjawab dan juga orang kata nafkah kita untuk kepada isteri ni, Allah pasti akan mudahkan. Macam mana kita tak ada kerja pun, pasti Allah akan tunjuk kat kita something yang boleh kita ambil, ataupun mungkin tiba-tiba ada orang tolong kita untuk kita nak bagi nafkah kepada isteri kita. Jangan risau. Sebab tu ramai orang pada zaman sekarang ni, mereka berfikiran tak ada kerja, tak ada duit. Sedangkan rezeki Allah tu bukanlah dalam bentuk duit semata-mata. Contohlah, okey, aku dah kerja tapi masih lagi tak dapat duit. Boleh jadi Allah akan bagi tuan penyewa tersebut, boleh kata tak apalah, aku dululah. Nanti next month ada duit bayar. Itu pun rezeki juga. Ramai orang dapat rezeki daripada sudut duit. Sebenarnya rezeki lain, contohnya dapat tuan rumah ataupun tuan penyewa yang baik hati, itu pun rezeki pada Allah juga. Sebab tu jangan risau bab rezeki ni. Macam tempoh sekarang ni pun rezeki 6 bulan tak payah bayar apa-apa. Tu dia. Sedih. Rezeki juga macam contoh, kita dah berapa kali dah tinggal Jumaat ni. Rupanya baru kita tahu rezeki dah ayang Jumaat bersama-sama dengan orang. Betul. Banyak sebenarnya hikmah COVID-19 ni, banyak betul. Selama ni mungkin kita yang kepada pasangan suami isteri, yang mungkin selama ni isteri duk komen kat saya, yang komplain, Ustaz macam mana saya nak
nak ajak suami saya solat sama-sama dengan saya ni. Sekarang ni dah terjawab dah. Sebab COVID-19 dah boleh solat jemaah sama-sama dah. Tak ada masalah semuanya. Ada pula orang tanya ni, Ustaz, sama ni saya duk masak dekat rumah ni Ustaz. Suami saya tak makan langsung. Sekarang ni ambil setiap hari makan, setiap malam pergi minta supper pula. Sampai dah tak tahu menu apa ni. Tak minum apa dah. Kata, mungkin salah satu hikmah dia, Allah bagi ujian COVID-19 ni, Allah nak bagi kukuhkan balik hubungan suami isteri tu. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi kebahagiaan buat kita. Sebab kita ni bila mana nak bahagia, kita kena bahagiakan orang lain. Itu konsep yang paling orang kata simple. Nak bahasa bahagia, kita bahagiakan orang lain. Kita ambil contoh paling mudah lah. Bila mana kita ada duit sikit, kan, contoh kita ada 1,000, kita ambil 500 tu, bagi dekat mak kita. Kita tengok mak kita rasa seronok, kita tiba-tiba pun akan rasa seronok. Betul tak? Betul. Macam sama juga kalau kita ada rezeki lebih, kita bagi kat isteri kita lebih, pada saat tu kita nampak isteri kita seronok, layan kita baik, masak sedap-sedap, pakai wangi-wangi, pakai cantik-cantik, kita pun rasa bahagia. Bila mana Betul. orang lain rasa bahagia. Sebab tu kita jangan fikir macam mana kita nak rasa bahagia, tapi fikir terlebih dahulu macam mana kita nak bahagiakan orang. Pada saat tu Allah akan bagi bahagia kat kita. Okey. Satu soalan, Fahmi. Ni ada orang tanya. Okey. Ini dia berkaitan dengan perundangan, berkaitan dengan perundangan. Saya sudah berkahwin pada tahun 2019 yang diatur oleh keluarga. Namun perkahwinan kami tidak seperti pasangan suami isteri yang lain. Dan saya telah membuat keputusan untuk si suami melepaskan saya. Namun keputusan ni menjadi isu besar setelah pihak suami tidak mahu melepaskan saya secara baik dan meminta saya membayar duit sebanyak 50,000. Tapi kes saya sampai sekarang tidak ada perubahan dan saya dan suami tidak duduk satu rumah dan tiada berkomunikasi selama 7 bulan. Saya juga tidak dapat sebarang nafkah dari beliau. So dia tanya tentang status perkahwinan dia, Pak. Senang selagi mana maka dia tak dapat sijil perceraian, selagi tu dia adalah isteri. Kita panggil gantung tak bertali. Gantung tak bertali. So macam mana dia nak selesaikan isu ni? Mungkin dia tengok dengan kita malam ni. Okey. Puan yang bertanya tersebut, memang pada kebiasaannya suami ni dia memang sampai ada satu tahap dia tak mau lepaskan kita. Saya selalu berkongsi, kebanyakannya akan ada dua keadaan kenapa dia tak mau melepaskan kita. Yang selalunya keadaan yang pertama iaitu dia mungkin ada perasaan sayang. Okay? Yang keduanya dia ada perasaan ego dan dendam. Yang ni memang majoriti berlaku ego dengan dendam. Dia tak mau lepas dengan cara yang elok, tapi dia nak macam ada imbalan balik ke dia, macam ada something yang boleh macam boleh bagi manfaat jugalah pada dia. Jadi dalam isu yang puan yang tanya tadi ni, saya pasti ramai juga yang akan ada situasi yang macam ni ataupun dia dengar juga macam ni. Suami kata nak cerai, boleh cerai, tapi hang kena bayar kat aku. Tadi apa? 50,000. 50,000. Saya punya kata suami dia tu minta 100,000. Dia 100,000 dia minta ni. Betul. Di mana tu Baik. Itu nama dia tebus talak. Okey, itu nama dia konsep untuk macam suami ni dia ada satu barang yang mahal, dia rasa mahal untuk diri dia. Isteri ni pula dia nak beli barang tu. Jadi dia nak jual. Aku nak jual harga dia 50,000. Anak-anak bayar kat aku. Macam tu. Tapi ya kerana macam dia menjual talak tu lah. Ya. Dia menjual talak tu lah. Okey. Tapi sebenarnya dia tebus talak ni dia memang tak ada limit ke? Bagus nak terangkan macam ni. Sebenarnya saya nak bagi tahu kat perempuan, tajuk ni kita akan kupas dengan lebih lanjut sebenarnya, tapi memandangkan ada orang yang bertanya ni, insya-Allah kita akan bagi surface, nanti kita akan bincang lebih lanjut. Dalam tebus talak ni, sepatutnya dia menjadi satu garis panduan ni based on cerita yang saya cerita tadi tu, based on masa kejadian, masa kisah zaman Nabi dulu tu, di mana ada seorang wanita ni, dia berkahwin dengan seorang lelaki ni. Lelaki ni dia bagus, dia kaya, dia bagi mas kahwin untuk berkahwin dengan wanita ni sekebun kurma. Tu nak kalau cerita kita zaman sekarang, mas kahwin tu sebidang tanah lah, tanah apa-apalah, tanah mahal kan. Ni bagi sekebun. Ambil bentuk duit lah, senang orang nampak. Okey, kalau berapa dulu 1,000.
Jadi tapi masa lepas berkahwin tu tengok-tengok dia isteri ni dia tak suka. Dia kata walaupun memang betul laki ni baik, taat pada perintah Allah, tapi disebabkan dia tak boleh nak pergi dengan tempoh dengan perkahwinan tu. Jadi Nabi kata suami ni terima balik dia punya mas kahwin. Jadi sepatutnya dalam tebus talak ni kita kena fikirkan berapa mas kahwin tu sebenarnya kena pulangkan. Okey. Kita nak kata sekarang ni mungkin sekali dengan duit hantaran lah. Duit hantaran tu berapa. Cuma orang kita ni mas kahwin tu dia rasa macam terlalu sikit kadang-kadang. Biasalah kalau macam dekat Kedah ni dia tak ada lah nilai tetap mas kahwin. Kalau dekat negeri lain ni dia dah ada kaedah dah kan. Ada yang nilai dah. Ada yang RM20, ada yang RM100, ikutlah macam mana negeri yang ditetapkan tu. Tetapi kita punya adat Melayu kita ni, dia sekali kita panggil apa dengan belanja hangus kan. Jadi belanja hangus ni memang macam mana pun dia mesti disediakan oleh pihak lelaki, dia nak diberi kepada pihak isteri. Jadi sepatutnya kalau macam contoh nak tebus talak, kita patut terima yang tu saja. Tetapi masalahnya dia memang tak ada satu limit. Dalam undang-undang pun dia tak sebut limit. Dia tak sebut kata pulangkan balik dalam mas kahwin macam tu. Tak, tebus talak dalam undang-undang enactment keluarga Islam negeri-negeri, dia kata apa-apa bayaran yang senilai, macam mana apa-apa bayaran lah yang bersesuai, yang disifatkan wajar lah macam tu lah. Tapi oleh kedua-dua pihak. Dia mesti ada persetujuan dari segi tebus talak tu sendiri dan juga dari segi nilai. That's why bila tak ada persetujuan macam tu yang ada laki dia minta sampai macam tu. Kalau saya nak share dengan Luqman dan orang ni lah kan. Ada orang dia berniaga benda ni. Dia pernah berkahwin dengan wanita yang lain. Ya, dia sasaran dia mesti akan berkahwin dengan wanita yang ada duit. Dia mesti akan kahwin dengan wanita yang ada duit. Kemudian masa mula-mula nak kahwin tu elok lah. Tapi masa lepas dah kahwin tu dia dah sarbat dah macam-macam. Tapi wanita ni memang wanita yang ada duit. Dan kemudian dia kata dia bagi tekanan kat wanita ni, dan wanita ni dia nak bercerai. Jadi dia nak bercerai, dia minta jumlah orang yang ada duit, dia tak kisah dia bayar. Bila dia bayar, kadang-kadang mungkin dia tahu, dia kata kalau macam aku pukul, mesti lagi dia buat laporan polis. Jadi dia buat dalam bentuk mental torture. Mental torture ni maksudnya yang sukar lah nak dibuktikan. Dia macam tak bercakap, dia dekat rumah duduk sat, lepas tu dia keluar, dia tak bersama baik pun dengan isteri dia. Jadi isteri ni rasa tertekan semua tu. Jadi isteri yang ada duit ni, dia sanggup nak bercerai daripada dapat suami yang macam ni. Kena duk bela. Kadang-kadang dia kena jadi bela biawak hidup, kita panggil. Dia bercerai. Bila cerai dia dapat duit. Kemudian dia menikah dengan perempuan lain yang cari yang macam tu juga. Dia kita panggil macam scammer sebenarnya. Ada orang berniaga. Scammer saja, dia macam buat perniagaan je tu. Ya, betul. Bukan memang tak ya. Macam-macam. Sebab jadi sebenarnya pengajaran, jadi sebenarnya Fahmi kan, dia sebenarnya yang tu lah, dia pentingnya. Sebab kalau kita nak rasa bagi wanita lah, seorang wanita yang nak berkahwin ni, sebelum mana dia nak bernikah, kalau dia nak dapatkan kebahagiaan menerusi pernikahan tu, dia kena buat, orang kata apa, persiapan sebelum perkahwinan tu. Sebelum perkahwinan tu dia kena buat persiapan lah. Sebab tu lah Islam ni dia ajak, zaman sekarang ni pun kalau kita nak sebutkan berkaitan dengan kita nak berpegang pada hadis Nabi kan, pilih pasangan tu ikut 4 perkara tu kan. So dia pakai nak pilih pasangan tu lihatlah pada 4 perkara, iaitu kecantikan, lepas tu keturunan, kekayaan dan juga agama. Kalau kita kan Nabi sebut pilihlah yang beragama, sesungguhnya kamu akan selamat kan. Pilihlah yang beragama, itu adalah yang sebaik-baiknya Nabi kata kan. Tapi itulah zaman sekarang ni pun bukan semua orang yang beragama ni kan, yang nampak agama pada luaran ni dia ada agama pada dalaman. Jadi apa penyelesaian dia? Sebenarnya penyelesaian dia, seorang wanita, seorang isteri, seorang bakal isteri, dan juga sekarang ni pun tak boleh akad nikah tak boleh buat sebab PKP ni tak ada orang nak berkahwin lagi lah kan. Tak boleh nak pergi rumah Tok Kadi. Tok Kadi nak buat Skype Tok Kadi tak ada kan. So ramai orang duk hold sekarang ni nak nikah. Jadi mungkin juga hikmah sebab tu mana tempoh PKP ni, mana yang sekarang ni tengah nak orang kata mungkin bersiap sedia untuk pergi ke majlis untuk menghadiri ke majlis akad nikah ni,
ini adalah masa terbaik untuk selidik, untuk cek balik pasangan yang akan jadi pasangan sehidup sepati anda tu. Ni zaman masa dia. Pertama sekali, jangan kita tengok agama seorang suami ataupun yang lelaki ni nak tengok agama pada seorang isteri tu secara luaran. Sekadar apa tudung labuh, sekadar orang kata apa cakap sopan, cakap sekadar apa bila mana bertanya ni semua keluar dalil ni. Kan tentang makan, kata abang nak makan apa ini? Oh, hari ni kita kena makan labu. Sebab apa? Nabi SAW suka makan labu. Ni. Kan? Itu Mana tahu kan macam tu kan. Berkata apa bila mana nak makan ni kan, yang isteri ni dah baca dah doa makan dalam hati kan. Nak makan, yang si bakal suami ni pula, yang relax lu baca doa auzubillah minasyaitonirrajim, baca pula dah kan. Jangan kita tengok agama ni pada sudut luaran. Jangan kita tengok bahawa seorang yang beragama ni pada hanya orang yang sekadar boleh pergi bagi ceramah dekat masjid surau. Tolong jangan. Nak tengok agama ni, tengok kepada macam mana akhlak dia. Akhlak. Ada orang yang berceramah, ada orang yang pakai kepiah, ada orang yang pakai serban, ada orang yang pakai jubah. Tapi dia memang bercakap ilmu agama ni power, tapi akhlak dia dengan agama tak ada. Kan? Cakap dengan orang tua tengking-tengking, kan? Cakap dengan apa bila mana apa sampah-sampah yang kecil-kecil buang tepi jalan, tak buang dalam tong sampah. Kalau benda yang sekecil-kecil, benda atau akhlak yang sekecil-kecil tu pun tak boleh nak ikut, apatah lagi akhlak yang besar-besar ni. Sebab tu kalau seorang wanita nak cari seorang pasangan untuk rasa bahagia, pastikan pertama sekali tengok agama bukan yang sekadar luaran, tapi tengok juga agama daripada sudut dalaman. Akhlak tu sendiri. Sebab tu kata kan, kalau kita tengok zaman sekarang ni, jadi tu jugalah fitnah kepada golongan-golongan agamawan ni juga kan. Berapa banyak kes-kes perceraian yang melibatkan kan, sebelum ni lah yang jadi kecoh tu kan, berapa banyak kan. Saya sebut, tahu. Tak sebut, kita tahu. Kita semua tahu, sebab tu tak sebut. Kita semua tahu kan. Membabikan golongan agamawan, dia mendatangkan fitnah sebenarnya. Jadi sebab apa? Mungkin disebabkan oleh seorang wanita ni, dia nampak aku punya suami ni Da'i Luqman. Kan Da'i Luqman ni confirm ni dah lah handsome. Mula cakap dia sendiri juga. Agama power. Ni contoh. Kan agama power kan. Tapi dia tak tahu akhlak macam mana. Jadi macam mana? Persoalan timbul pula. Aku ni dah tahu, aku ni nampak dia ni punya luaran saja ni. Solat tak tinggal, puasa tak tinggal, bercakap lemah lembut. Macam mana aku nak tahu macam mana dia punya dalaman ataupun akhlak dia ni? Tanyalah kepada orang-orang terdekat dia. Sebab tu dalam Islam, dia ada proses merisik. Betul. Kita faham merisik ni tanya lepas tu bagi sarung cincin, betul tak? Sarung cincin. Sebenarnya kalau kita tengok risik tu maksud dia apa? Hantar spy. Spy tu siapa? Boleh jadi spy ni adalah kalangan pada sahabat-sahabat dia. Boleh jadi juga spy ni daripada kalangan adik-beradik dia. Boleh jadi juga spy ni daripada kalangan contoh dia mengajak satu tempat anak-anak murid dia. So tanya spy-spy ni macam mana akhlak dia. Kan? Betul. Macam mana contoh. Sebelum kahwin tak tahu yang suami ni serokok. Tiba-tiba lepas kahwin, suami aku ni serokok banyak. Banyak. Dia suami ni, lelaki ni, dia jarang nak tunjuk kejahatan depan tau. Depan memang nampak perfect. Kan belakang Masya Allah. Contoh ni semua contoh. Yang ni menarik sebab asalnya kebanyakan orang dia tak ambil tindakan macam ni. Bagus juga sebenarnya. Tapi kalau nak tahu lelaki tu macam mana, jangan pergi tanya dekat kawan-kawan lelaki dia. Betul. Itu dia. Kawan. Tanya kawan perempuan. Kawan perempuan katalah pula skandal. Tanya dia beradik. Tanya orang yang betul terang lah. Kita fikir dengan lebih logik lah. Itu menarik tu sebenarnya. Sebab ramai orang dia tak ambil pendekatan macam ni. Nak pula hak yang jumpa dekat media sosial saja. Tengok dekat dapat jodoh, look around WeChat je. Tak tahu tiba-tiba rasa macam jadilah tak apa. Lepas tu tengok tiba-tiba lah tak sampai setahun kahwin pun dah nak berlaku perceraian. Sebab Ini satu soalan Mami. Sekarang ni kan dia ada macam portal-portal untuk mencari jodoh ni. Portal-portal mencari jodoh ni. Pandangan Tuan Fahmi lah berkaitan dengan portal ni, adakah dia memang akan mempermudahkan untuk urusan mencari jodoh tu? Tetapi adakah dia mempermudahkan urusan untuk mencari jodoh yang baik?
cari jodoh yang Hmm. baik Sebab Dah kita tu. tak tahu kan, kalau kita ikut pada menerusi portal ni ataupun atas talian ni, kita salah satunya kita takkan berjumpa secara berdepan. So kita yang keduanya kita takkan kenal orang tu terlalu dalam tempoh yang lama. So maksudnya mungkin kenal dalam sebulan dua terus berkahwin. Ini kadang-kadang mungkin juga benda ni akan menyebabkan penyesalan lepas perkahwinan tu. Pandangan lah, pandangan. Pandangan berdasarkan pengalaman yang dekat mahkamah, majoriti sekarang ni tau Luqman, majoriti dekat semua negeri, mahkamah-mahkamah syariah Malaysia ni, perceraian berlaku kepada pasangan muda. Majoriti perkahwinan pasangan muda tu tak sampai 3 tahun, tak sampai 2 tahun. Okey? Dan bila sekejap sangat. antara alasan perceraian ni sebab baru tahu laki ni macam ni, laki ni macam ni, and then bila tanya macam mana kenal macam mana? Kenal kebanyakannya melalui alam maya. Jodoh Facebook. Jodoh yalah, portal-portal betul. Salah satu punca dia tu lah. Sebab kita tak pernah berjumpa. Sebab tu sebenarnya dia menggunakan metod orang dulu-dulu ni pun merupakan satu benda yang baik sebenarnya. Kan kita ada proses, kita kenal-kenal dulu. Bukan maksud berkenalan ni kita kena couple tak. Berkenalan ni mungkin sekadar kita punya wali, contoh kita ada ayah kita. Teman kita, teman yang bagi perempuan ni lah, teman wanita ni. Pergi berjumpa dengan bakal suami ni. Yang bakal suami ni pun dia ada teman dia juga. Contoh daripada ayah dia sendiri ataupun sama-sama duduk kat satu meja, tak kisahlah kat mana, kedai mamak ke kedai mana, duduk sama-sama, waktu tu berbincang. Maka pada saat tu mungkin yang si ayah suami boleh cerita perangai anak dia ni kepada bakal isteri. Kan? Yang ayah bakal isteri ni pula boleh cerita pula perangai yang bakal isteri ni kepada bakal suami tu pula. So bila mana dia buat macam ni, maka kecenderungan nak jadi masalah ataupun terbocornya rahsia peribadi selepas pernikahan tu akan berkurangan lah. Jadi sebab kita sebab tu kalau zaman sekarang ni terlalu nak cepat. Dengan internet dah laju, dengan nak ambil jalan mudah, maka bila mana perkahwinan yang berlandaskan cepat, maka probability, kemungkinan untuk penceraian berlaku dalam tempoh cepat pun akan tinggi. Benar. Betul. Memang pasangan muda memang majoriti yang perceraian berlaku kat mahkamah. Kan ada antara banyak sangat antara alasan-alasan yang remeh yang berlaku. Kalau macam contoh saya nak pernah bagi tahu, saya pernah dengar antara alasannya sebab suami dia punya cara lipat spender tu tak kena dengan macam mana isteri nak. Pelik-pelik lah. Lipat spender lah. Ada yang pelik lah. Dia macam contoh yang baru tahu kata merokok lepas dah berkahwin, baru tahu kata merokok. Dan ada juga keadaan yang dia dah bercinta lama, cuma bercinta tu dalam Facebook, tak pernah jumpa, and then bila dekat depan-depan awak dalam gambar Facebook tu rupa dia macam Lee Min Ho, sekali depan-depan mai kat depan, pelik dia macam Lee Min Kop lah. Kadang-kadang kan method orang tua yang lama pun kadang-kadang ada sesuai, ada tak sesuai jugalah. Macam contoh lah kan, orang tua pergi melamar, tengok tak suka dengan kantis aku, kadang-kadang dia nak ikut juga. Tapi macam mana sekalipun, memang kita dalam perkahwinan ni kita kena banyak bertolak ansur. Memang kena banyak tolak ansur sebab tak semua orang sempurna man. Tak semua orang diciptakan Allah ni dalam keadaan sempurna, melainkan keimanan kita kena percaya yang sempurna tu hanya pada Nabi saja dan Allah SWT. Yang sebenar-benarnya kan apa Nabi kata apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli tu kan. Nabi kata apa? Semua yang sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah yang baik mengenai ahli keluarga dan aku adalah yang terbaik. Maksudnya Nabi suruh, bukan Nabi up diri dah, tapi Nabi suruh kita tengok kepada Nabi tu sendiri. Tapi ni menarik ni, salah satu komen daripada yang sedang menyaksikan kita ni, dia kata apa, kadang tanya adik-beradik atau mak dia sendiri pun sama je. Dia pun berbakat tak mau abang. Jadi sebenarnya dalam isu ni, bila mana lagi? Pertama sekali, kita kena tahu, kita dalam Islam ni, konsep kita adalah berusaha sebelum bertawakal. Bukan bertawakal dulu, lepas tu tak ada usaha. Ataupun bertawakal dulu, baru usaha. Tak. Dalam Islam ni, kita kena usaha dulu, baru kita serahkan segalanya kepada Allah.
Jadi berbalik pada persoalan pada komen ni, kita dah Okay. tanya dah, kita dah usaha dah, okay, tanya kepada family, tanya kepada adik-beradik, tanya kepada mak. Tetapi depa macam tu lah kan. Depa bagi tahu tapi depa tak bagi tahu yang kebenaran yang sebenar-benarnya tu. So pada saat ni, kita ni lah baru masuknya konsep istikharah. Yang kita ni tahu istikharah ni nak tahu mimpi nampak jodoh. Tak, bukan macam tu. Istikharah Itu bagi guna maksud dia. Semua sekarang ni duk tanya saya, Ustaz, semalam saya istikharah. Lepas tu saya tidur-tidur saya nampak ulang. Lepas tu istikharah nampak ulang. Lepas tu saya nak kena kahwin dengan ulang ke? Itu dah pelik kan? Mana boleh macam tu? Maksud macam ni, istikharah ni adalah untuk Allah berikan, bukan istikharah ni Allah bagi jawapan, tak. Tapi istikharah ni Allah nak bagi kita kecenderungan hati kita. Allah nak pandu hati kita. Pandu hati. Bukan Allah pandu kita, Allah pandu hati kita. Okey, bila mana kita dah beristikharah, kita dah dengar dah tadi mak dia ni mak dia cerita kat kita, adik-beradik dia cerita kat kita, yang ayah dia cerita kat kita dah cerita-cerita tu. Tapi kita ni masih lagi ada keraguan, betul ataupun tidak apa cerita depa ni. Jangan kita terus percaya 100% sebab manusia ni kalau dalam 1,000,000 atau 1,000 patah perkataan tu mungkin dalam 50% ataupun 60% yang kita boleh percaya. 40% tu kita jangan terlalu nak letakkan kepercayaan. Sebab tu kita ni dari sepanduan yang orang kita boleh percaya semata-mata yang Nabi sendiri sebut mula sekali adalah zaman Nabi. Nabi sendiri kata apa? Sebaik zaman adalah zaman aku. Sebab apa? Sahabat Nabi semua ni orang bercakap semua benar-benar lah. Lepas tu Nabi kata apa? Yang zaman kemudiannya adalah zaman sahabat. Lepas tu zaman tabi'in. Lepas tu tabi'in dan kemudian Nabi tak sebut dah. Sampai tabi'in saja. So maksud dia, selepas zaman tabi'in ni, kebanyakan dia orang bercenderung bukan 100% benda yang dia cakap adalah benda yang benar. Mungkin dia selitkan dengan benda-benda yang palsu sebagai bunga-bunga yang nak mengindahkan kata-kata dia tu. So pada saat tu, bila mana kita rasa macam kita dah dengar cerita, jangan kita percaya 100%, maka pada saat tu kita beristikharah kepada Allah. Bangun malam, solat istikharah. Dan jawapan untuk istikharah ni bukan hanya sekadar mimpi. Mungkin orang kata apa, mimpi ni mungkin dalam, petunjuk dalam mimpi ni mungkin dalam 10% lah, 10%. Tetapi okay dalam 90% ni Allah akan berikan gerak hati kita. Kan? Bila mana kita dah ni, dalam tempoh, boleh jadi dalam 3 bulan ataupun 2 bulan lagi, tiba-tiba kita rasa macam, aku rasa something lah tak kena. Contoh, aku rasa macam something lah tak kena dengan pasangan aku ni. Maka pada saat tu, kita kena pick up balik dengan pilihan kita. Mungkin Allah pada saat tu bagi jawapan kat kita bahawa pasangan ni mungkin bukan baik untuk kita. Kita kadang-kadang lagi satu salah konsep kita faham kalau istikharah ni bila mana ada 2 orang calon main masuk Minang. Bukan. Sebenarnya dia istikharah ni kalau seorang calon meminang pun kita kena buat istikharah juga. Sama ada calon itu baik ataupun buruk bagi kita. So pada saat ni kita kena ni lah. Itu yang saya katakan, kita sebenarnya sebelum mana kita nak dapatkan kebahagiaan selepas pernikahan kita kena pastikan usaha kita nak cari bahagia tu sebelum kita kahwin. Betul. Sebelum kahwin kita kena ada usaha dah nak cari kebahagiaan tu. Bukan lepas kahwin baru cari bahagia. Kita kena faham manusia tak ada yang perfect, manusia tak ada yang sempurna. Hatta baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak perfect. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak perfect. Sebab apa? Nabi tak boleh membaca, Nabi tak boleh menulis. Tetapi tak perfect Nabi tu ada hikmah untuk kita semua. Dia sebagai satu mukjizat. Tetapi dia katakan tak ada manusia yang sempurna. Nabi Adam AS sendiri pun tak sempurna, Nabi Ayub pun tak sempurna, semua ada kekurangan. Jadi sebab itulah kalau Nabi sendiri pun ada kekurangan tak sempurna, apatah lagi orang yang kita selama ni cinta sangat ni, yang kita ingatkan Mr. Perfect, Mrs. Perfect, apatah lagi orang macam ni. Kita kena buat persiapan. Okay. Betul. Sebab kalau kita nak bahagia tu pun sebenarnya betul macam Encik Rahman kata, dia mesti kita ni memilih tu untuk nak cuba bahagia sendiri ke ataupun kita nak meneruskan perkahwinan dan kita cuba untuk nak cuba bahagiakan balik rumah tangga kita tu. Sebab pilihan tu di tangan kita. Kalau macam contohlah kan, kita ni dah rasa macam dah tak boleh pergi dan pilihan kita tu kalau nak bahagia dengan berpisah, itu mungkin jalan yang terbaik. Sebabnya dalam kebahagiaan ni, perkara yang paling pertama kita kena utamakan adalah keutamaan kepada diri kita dulu. Sebab kalau kita dalam keadaan yang tak bahagia, tak suka, kadang-kadang dia sampai satu tahap dia nak menyalahkan takdir. Dia asyik duk kata ni Allah Ta'ala ni duk saja tak mau bagi aku taat pada dia lah apa semua tu. Ada setengah keadaan tu bila dia sampai satu tahap dia benci dengan kehidupan dia dah lupa lah tu dia punya agama dia tu.
Dia sampai tahap Betul. penting pilihkan kebahagiaan diri kita tu sebab kita nak beribadat kepada Allah. Kalau ibadat kita tu dalam keadaan kita tak tenang, tak bahagia macam tu, berlarutan sampai bila-bila, jadi maksudnya kita dah menzalimi diri kita. Utamakan kebahagiaan diri dulu. InsyaAllah kalaulah kita dah utamakan kebahagiaan diri kita tu elok, mungkin Allah akan melorongkan kita dengan kebahagiaan yang mungkin kita nak bersama dengan pasangan. Betul tak Tuan Loman? Betul Tuan Fahmi. Tapi Tuan Fahmi, sebenarnya kita ada berapa minit lagi ni nak live? Tak tahulah, lah ni dah 11 suku. Saya sebenarnya tak ada pun. Tapi kalau ada orang nak tanya, mungkin last tanya je lah. Tapi kalau tak tanya mungkin saya nak bagi sedikit konklusi berkaitan dengan bagaimana seorang wanita ni dia nak bahagia. Saya ada satu soalan kita ambil dulu ni. Soalan cantikkan soalan nanti. Assalamualaikum, Fahmi Ramli nak tanya, kalau suami tak suka kita tapi dia tak mau lepas, dia gantung tak bertali, nafkah zahir batin langsung tak bagi, semua urusan rumah tangga isteri yang tanggung, suami cuma pergi kerja balik buat bodoh je. Macam mana? Yang ni masalah ni. Jadi sebenarnya jawapan dia macam kita kata tadi, dia dalam keadaan wanita ni dalam keadaan yang dia tak bahagia dah sekarang ni. Sebab tindakan suami dia pergi kerja balik kerja buat bodoh je. Jadi dia menyebabkan dia punya perasaan dia tu mungkin dah tak ada sayang dekat suami dia. Nafkah zahir maksudnya perbelanjaan tak bagi, nafkah batin pun tak bagi. Tapi kena ingat, kalau kita nak dalam tuntut fasah, nafkah batin tu mesti tak dapat setahun dan ke atas. Setahun tau. Kalau nafkah zahir ni 3 bulan. Setahun. Okay. Dalam undang nafkah batin 3 bulan. Batin 3 bulan. Zahir 3 bulan. Zahir 3 bulan. Batin setahun. Nafkah batin setahun. Baru kita boleh tuntut fasah. Kebanyakan orang tak tahu. Kebanyakan dia ingat macam sebulan, 2 tak dapat tu dia boleh tuntut. Tak. Dia mesti setahun tak dapat. Okay. Jadi yang ni pun persoalan Puan Nur Hamizan Ismail ni sebenarnya lebih kepada diri Puan tu sendiri untuk tentukan Puan nak teruskan lagi ataupun tidak. Sebab pilihan tu untuk kita pilih bahagia ni adalah di tangan kita. Sebab kita tak boleh nak bagi anda buat keputusan. Anda yang perlu buat keputusan sendiri. Apa yang terbaik untuk diri anda tu sebenarnya. Jadi itulah apa Tuan Fahmi. Kita sebenarnya kan kalau bagi seorang tu nak bahagialah. Tak kisahlah sama ada yang lelaki ke, baik wanita ke, baik lelaki ke, nak bahagia ni dia ada step-step dia. Yang pertama sekali pastikan kan, kita malam ni apa mungkin ramai kat luar sana ni fikir tajuk kita berkaitan dengan wanita, termasuklah wanita yang bujang dan juga wanita yang sudah berkahwin. Tapi kita nak rangkumkan kepada semua sebab baik yang tak berkahwin pun pasti suatu hari nanti mereka berkeinginan untuk berkahwin dan menikah sebagainya. Jadi sebenarnya dia ada beberapa benda yang boleh nak jadikan kita ni seorang insan yang bahagia. Nak jadikan kita ini bahagia. Yang pertama sekali, pastikan kita ni niat nak buat apa sekalipun niat kerana Allah. InsyaAllah. Ramai orang tanya kan, senang cakap niat kerana Allah ni, tapi dia pun tak tahu macam mana bentuk niat kerana Allah tu. Okey, ambil satu contoh kisah yang mudah. Macam mana Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kan? Kita ambil ni konsep cinta kerana Allah ni. Okey, cinta kerana Allah, cinta kerana manusia. Nak tengok berperbezaannya ni. Kan? Kalau cinta kerana manusia, kita ni seolah-olah akan jadi seperti mana Zulaikha sebelum mana Allah bagi hidayah kat dia. Tengok keadaan. Macam mana keadaan Zulaikha sebelum mana dia berkahwin Nabi Yusuf. Dia terlalu, sebelum mana Allah bagi hidayah kat dia, dia terlalu gila kan. Sampai naik gila ni. Kan, Zulaikha. Semua minat dekat Nabi Yusuf ni. Sampai mana sanggup panggil orang ramai ni nak tunjuk ni aku ada seorang pembantu aku ni handsome. Dia menunjuk. Kan sampai mana dia sanggup nak mengorbankan maruah dia sendiri semata-mata nak dapatkan cinta Nabi Yusuf ataupun cinta kepada manusia. Macam tu jugalah kita. Kalau kita ni sebagai manusia buat something dekat dunia ni sebab untuk dunia, kita takkan dapat. Kalau kita dapat, kita akan seronok. Tapi kalau kita tak dapat, kita akan jadi kecewa. Betul. Kalau kita buat something untuk dunia, kita takkan rasa bahagia, kita akan rasa kecewa kalau kita tak dapatkan dia. Sebab tu Nabi Zulaikha dia kecewa tak dapat cinta Nabi Yusuf, dia mula memfitnah Nabi Yusuf. Sampai mana Nabi Yusuf kena masuk penjara. Berbeza bila mana Allah SWT bagi hidayah dekat
bagi hidayah dekat Zulaikha. Waktu tu Zulaikha ni dia memang cinta sebab Allah ni. Dia cinta kepada Allah lebih daripada cinta kepada Nabi Yusuf. Sampai mana Nabi Yusuf tak pernah dapat bersama. Maksud bersama ni tak dapat bersetubuh dengan Zulaikha. Tak dapat bersetubuh. Dia kahwin, Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha, tapi Zulaikha tak pernah pun memberikan nafkah batin kepada Nabi Yusuf. Sebab apa? Pada saat tu dia terlalu cinta kepada Allah, dia banyak bermunajat, dia banyak beribadah pada Allah SWT. Sehinggalah Nabi Yusuf dia kata apa? Dia dapat wahyu. Dia kata kat Zulaikha, wahai Zulaikha, aku perlu bersama dengan kamu sebab Allah nak takdirkan akan adanya zuriat daripada diri kita ni, daripada diri aku. Maka pada saat barulah Zulaikha bersama dengan Nabi Yusuf. Dengan sebab apa? Sebab Allah suruh. Allah suruh baru dia buat. Sebab itulah kita juga zaman sekarang ni kalau kita nak bahagia, tengok apa yang Allah suka. Kalau kita tengok, kita rasa perkahwinan kita ni hanya akan memberikan mudarat pada kita, memberikan sakit hati kat kita. Kita tahu dah suami kita ni akan membawa kita ke arah jalan yang Allah tak suka, maka lebih baik kita elakkan. Kita berhenti. Mahalkan sikit diri kita, mahalkan sedikit maruah kita. Sama jugalah bagi lelaki, kalau nampak pasangan kita tu cenderung untuk membawa kita ke arah benda yang tak sepatutnya, maka tinggalkanlah. Sebab apa? In the end, redha Allah sajalah yang akan menentukan sama ada kita bahagia selama-lamanya atau sengsara selama-lamanya. Wallahu a'lam. Benar. Bagus tu. Jadi secara kesimpulannya, nasihat daripada Da'i Luqman ni bagi wanita-wanita yang nak tahu macam mana nak bahagia tu, sebenarnya kita kena fikirkan untuk kita bahagiakan diri kita terlebih dahulu. Betul Dan kemudian kita kena cari keredaan Allah tu dengan cara kita, macam saya kata tadi, kita mesti kena cuba untuk membahagiakan diri kita, kita cuba untuk mencari keredaan Allah, kita banyakkan beribadah, insya-Allah Allah akan lorongkan kita dengan jalan yang betul sebenarnya. Okey. Alright. Insya-Allah. Terima kasih pada Da'i Luqman. Ni kita nak terima kasih Tuan Fahmi. Nanti yang bila-bila mana lepas PKP ni kita jumpa. Lepas makan. Yang mana yang nak follow Da'i Luqman, boleh follow di FB page Da'i Luqman. Dia ada banyak perkongsian itu, insya-Allah. Siapa-siapa yang masih follow boleh follow lagi. Dan yang mana yang masih belum like dan follow saya, Fahmi Ramli, insya-Allah anda boleh tekan nanti dekat page saya tu, cuba cari tekan tu, search tu, ada tengok ada perkataan, ada lambang tangan Cap Nganyi tu, samalah macam untuk Luqman nanti pun. Tu tekan like dan kemudian sebelah tu dia ada perkataan follow. Boleh tekan follow. Kalau siapa-siapa yang takut terlepas apa-apa perkongsian live ke apa-apa video pun, anda boleh bagusnya anda tekan lama sikit kat perkataan follow tu, tekan ada set see first. Boleh set see first. Boleh tengok bangun-bangun pagi. Janganlah asyik nak tengok benda-benda hak merepek je. Kita akan Fahmi. Ya. Nak minta maaf jugalah kalau follower malam ni tak ramai macam dengan Mawar Karim semalam. Allah. Biasalah. Semalam dengan Mawar okey lah. Biasalah. Semalam dengan Mawar okey lah. Semalam dengan Mawar okey lah. Okey. Okay. So, Semalam bincang pasal apa? Semalam bincang, kita nak bagi inspirasi kepada wanita. Macam mana dia perlu untuk berdikari dalam keadaan yang mungkin dia sebagai seorang ibu tunggal. Jadi kita banyak bagi nasihat lah macam mana nak buat bisnes, ataupun dia semawan nak share perkongsian sikit-sikit je lah. Jadi tapi ada juga yang banyak tanya macam Leman jugalah, tanya isu-isu apa hukum ataupun apa masalah yang perlu diselesaikan dalam undangan. Macam tu. Tapi semalam lebih kepada untuk nak promosi kepada bagaimana seorang wanita ni dia perlu berdikari. Macam itulah. Okay. So ni saya nak bagi tahu juga pada wanita-wanita yang menonton malam ni, yang mana belum join lagi grup saya, grup FB Tanya Tuan Fahmi. Ni nak jadi kita punya fans lah. Siapa nak jadi fans, nak jadi family saya, ada boleh join. Ni khas saya buat grup saya ni, khas untuk wanita sahaja. Wanita yang nak tahu isu apa semua tu, ada boleh join grup ni Tanya Tuan Fahmi, ataupun boleh ikuti saya dalam Telegram Fahmi Ramli Official. Okay. Alright. Terima kasih Da'i Luqman. Terima kasih spend masa.
sampai hari ni kita sampai 11.21. Wah. Aduh, lama dia. Semalam berapa lama semalam? Ha? Semalam berapa lama Apa dia, semalam? Man? Semalam berapa lama? Sebab semalam dia lebih kurang macam ni juga, sejam setengah, tapi disebabkan kita sebelum ni dah start dalam pukul 8 lah, tapi insyaAllah lah sebab ramai juga yang kata start lambat. Jadi kita akan start lepas ni mungkin start dalam pukul macam ni lah, 9.30 tu elok lah. Mungkin ada sebab apa tengok macam apa orang kata apa, sebelum ni betul, sebelum PKP ni, kalau kita tengok daripada trafik untuk media sosial ni, dia kebanyakan dia pukul 8 ke atas tu dia memang laju, dia memang banyak. Tapi sekarang ni dia bila mana dia main musim PKP ni, orang sebab mungkin ramai orang solat jemaah dekat rumah. Tu yang sebab 9 ke atas, 9 ke atas pun ramai tu. Betul, sungguh dia ramai orang duduk lambat. Dia nak buat dia nak lambat kot. Betul. Kita mulai malam ni. Right. Okey, terima kasih Dang Luqman. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Fahmi, jumpa lagi nanti insyaAllah. Okey, terima kasih Dang Luqman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih juga kepada anda semua yang menonton pada malam ni bersama saya Fahmi Ramli dan juga tetamu saya Dang Luqman tu, insya-Allah. Best tak perkongsian ni? Berapa ramai yang masih stay lagi ni? Cuba tekak, ada apa-apa yang dia boleh pelajari tak pada malam ni? Saya minta maaf sebab memang ada banyak persoalan yang ada yang tanya, ada yang komen, tapi saya terpaksa pilih-pilih saja. Tapi jangan risau. Saya dah bagi tahu banyak hari dah. Tapi saya nak up balik. Insya-Allah dalam tempoh PKP ni akan ada 2 hari yang mana saya buat khas. Saya nak spend masa bersama dengan anda pada hari Isnin dan juga hari Sabtu. Nanti saya tukarkan balik. Saya nak tukarkan yang ni. Dia bukan jam 8 malam, tapi kita akan bersama untuk jawab soalan. Sesi soal jawab. Time tu memang siapa nak tanya soalan semua tu boleh. InsyaAllah lah. Kalau masa tu panjang, kita akan berkongsi jawab. Tapi bukan jam 8 malam, saya akan tukar kepada jam 9.30 malam. Ataupun mungkin jam 9 malam. Ikutlah. Nanti kita akan buat undian lah. Berapa ramai yang rasa macam dia nak pukul 9 ataupun 9.30. Sebab saya rasa macam kita kena bagi ruang juga untuk anda ni yang nak menonton. Jadi saya tahu ramai orang yang PM, ramai orang yang terus tekan WhatsApp. Kalau anda nak WhatsApp dan nak tanyakan soalan tu, anda boleh tekan terus dekat ruang atas tu nanti, dekat page tu akan ada tekan, dia tulis WhatsApp. Anda boleh tekan, dia akan terus masuk ke dalam WhatsApp rasmi kami, dalam telefon rasmi Khairul Fahmi Associate. InsyaAllah kita akan aturkan setiap soalan tu, dan insyaAllah juga kalau siapa-siapa yang nak tanya live yang macam ni pun lagi bagus, sebab dia akan keluar terus kat komen dan saya akan choose setiap soalan-soalan yang menarik ni, dia akan dapat perkongsian dan kita akan jawab secara direct. Berapa ramai yang rasa macam best sangat kalau dapat jawab persoalan macam tu. 9.30 Puan Siti Nurbaizura nak 9.30. Okey. Tu saya dah rasa dah, sebab ramai juga yang nak utamakan dengar berita dulu, nak makan dulu, nak semayang isyak dulu, nak settle semua urusan dulu, dia baru nak tengok dekat sini. Tak apa, bagus. Baru saya tahu rupanya mana yang bagus dekat situ. Okey. InsyaAllah. Betul, ada yang balik kerja sampai rumah dah malam 9.30 terbaik. Rupanya macam tu. Macam tu baru saya tahu. Okey. Terima kasih sangat-sangat pada anda semua. Saya memang sentiasa nak bantu anda wanita-wanita sekalian supaya anda faham dan tahu apa isu yang perlu anda tahu, dan yang paling penting saya nak bantu anda keluar daripada kita panggil kejahilan. Kita tak dapat tahu hak kita tu sebab kita tak tahu. Jadi saya buat platform ni khas untuk saya nak bagi tahu kepada anda semua apa hak-hak anda, dan saya nak bantu anda daripada jadi mangsa-mangsa teraniaya. Saya dapat PM banyak sangat isu-isu berkaitan dengan masalah rumah tangga yang dipukul, tak dapat nafkah, macam-macam. Sebab tu saya akan aturkan slot untuk anda semua tahu isu-isu dalam rumah tangga ni. Okay? Alright, so menarik Saya harap anda semua dapat terus bersama saya, bagi tahu kat kawan-kawan yang lain. Dan jangan lupa yang paling penting, like dan follow page saya ni, insyaAllah. Okay? Alright, itu saja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf sampai pukul 11.30 malam ni. Nanti kita akan bersama lagi di hari yang esok lah. Esok kita akan bersama dengan tetamu yang lain untuk perkongsian yang lebih lanjut. Alright, itu saja daripada saya. Batuk dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.